Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah laduni dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan dari sisi Allah, iaitu Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, yang mana kita ini jahil, langsung tak tahu apa, kosong, belum disebut apa-apa. Lalu Allah mengurniakan kepada kita nikmat, iaitu hidup, yang mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Di mana alam pun, alam ruh pun kita belum ada lagi disebut. Di waktu itu yang ada, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang cukup dia berkasih sayang, memuji, asyik pada dirinya sendiri. Entah berentah kita pun tak tahu. Awalu tanpa permulaan, akhiru tanpa penghabisan. Dia zahir dan batin berkeadaan dalam meliputi atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan asyik berasyik, khusyuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan sesuatu. Cukup dirinya maha sempurna. Dudukkan, fahamkan di situ benar-benar, supaya kita kenal Allah dari sisi Allah. Dalam keadaan asyik itu, dialah yang asyik pada dirinya sendiri, menyatakan dirinya saja yang ada. Jadi bila kita dah meyakini, mengimani, inilah nikmat mengesakan Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang manis tiada pahit. Orang yang benar-benar mengesakan Allah dengan benar-benar memahami, iaitu dari sisi Allah, kepengetahuan ini tadi dari sisi Allah menyebabkan dia meyakini bahawa dia tidak pernah ada. Jadi kita makrifat pertama adalah makrifat kita punya fikir memandang wajah Allah. Tapi makrifat yang kita dapat itu dari sisi Allah. Jadi bukanlah kita bermakrifat kepada Allah, tetapi kurniaan Allah yang menyebabkan kita dapat memakrifat tadi. Jadi sebenarnya bukan kita makrifat, bukannya kita dah ada makrifat, bukannya kita hidup, bukannya kita memiliki penglihatan. La tudrikuhul absar, Allah Ta'ala kata, tidak ada mempunyai penglihatan kita ni. Jadi bila kita dibagi lihat, bukan untuk sombong melihat sesuatu itu, kita dah terlajak, kita nampak sesuatu itu sesuatu. Maka itu kita melihat dengan penglihatan yang bukan daripada penglihatan Allah. Padahal kita ni sebenarnya melihat dengan penglihatan Allah. Kita tidak boleh melihat. Jadi apabila Allah mengurniakan nikmat penglihatan menerusi nikmat hidup itu tadi, maka kita sombong, kita melihat, kita rasa kita melihat. Kita dapat mengetahui lampu traffic light, iaitu hijau, merah, kuning,
kita dahulunya umur kita 4 tahun atau 5 tahun kita mengetahui belajar daripada ibu ataupun seseorang tentang warna ataupun guru yang mengajar kita. Sebelum ini kita tidak kenal warna. Apabila diberi pengetahuan, sebenarnya hakikat tu pengetahuan yang kita tahu warna-warna itu adalah dari sisi Allah. Maka apabila kita mengetahui, kita sombong sekarang ni bila kita melihat warna hijau, kita tahu hijau tu jalan. Kita tidak bersandarkan, ya Allah, alhamdulillah masih lagi engkau beri pengetahuan yang jelas dari sisi engkau, ya Allah, bahawa hijau tu jalan. Kita tak merasai berkehidupan dengan Allah. Dan seterusnya dengan penglihatan, perasaan, pendengaran. Kita melayani. Dulu kita tak ada perasaan langsung. Lahir-lahir tak ada perasaan. Tahu lapar je, tak tahu nak cakap. Jadi perasaan kita ni, kita berhubung langsung dengan Allah. Lalu kita dalam keadaan tidak boleh bercakap, baru lahir, kita menangis. Sama je menangis ni. Orang kafir ke, asal manusia menangis tu sama je. Tu tadi. Jadi dia, ibu tu tahu, beri pengetahuan bahawa anak itu yang baru lahir dia tidak bercakap nak susu. Hanya beberapa manusia yang dianugerahi Allah tadi yang boleh bercakap atas izin Allah, seperti Nabi Isa dan beberapa lagi para wali-wali Allah tadi, tak ramai. Itu nak menunjukkan kebesaran Allah. Tapi kebanyakan kita bila lahir tak tahu, bila nak minum, nak susu tak boleh sebut tu. Kebanyakan kita menangis kerana naluri kita tak boleh lagi bercakap. Tapi bila kita dah pandai bercakap, mula dah kita sombong. Setiap patah-patah perkataan kita bukan mengarah kepada mengesakan Allah. Kita tak tahu ala tujuan tu. Baik pendengaran kita akan disoal nanti. Pada padang mahsyar nanti jelas apa yang kita dengar satu hari, berapa banyak patah perkataan kita dengar, macam mana kita tak mengalahkan mengesakan Allah, semua ada tertulis itu. Akan kena bertanggungjawab atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Baik penglihatan kita, berapa banyak kita telah melihat penglihatan. Yang kita suka, yang kita tak suka, ke mana arah penglihatan itu? Adakah kita nampak Allah dahulu? Fa ainnama tuwallu fasamma wajhullah. Seperti mana yang diamaliakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para wali Allah. Dia tidak nampak sesuatu sebelum itu melainkan Allah lah dahulu. Tapi kita melihat itu kipas-kipas, kereta-kereta. Lampu trafik light hijau-hijau. Kita tak nampak Allah dahulu yang bagi kita faham. Jadi kita pada penghujung zaman ni, Nabi kata memang pelik lah pengajian ni. Ini dianggap pengajian ni pelik, asing. Padahal zaman Nabi bawa ni 124,000 Nabi daripada Nabi Adam hingga Rasulullah SAW membawa la ilaha illallah. Tak ada aku ilmu pengetahuan, tidak ada hidupku, tidak ada pendengaranku, tidak ada kudrat, tidak ada kehendak, melainkan kehendak Allah. Itu la ilaha illallah. Tapi sayang pengajian ini dah jauh daripada sisi kita. Ini pengajian yang asliah, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk pertama bernama Nur Muhammad daripada keasyikan berasyik berkusyuk Allah, cukup maha sempurna, dalam keadaan maha sempurna. Allah dalam keadaan kasih sayang menginginkan ianya dikenali. Bukanlah Allah tu nakkan sangat dia dikenali, tapi kasih sayang tu tadi. Allah berkasih sayang dengan dirinya, terpancar Nur Muhammad untuk supaya kita dikenali. Kita pun tak faham. Allah perlu ke kita ni kenal dia? Allah ni tak cukup ke? Dia bukan, dia sayang. Macam mak kita. Kita tak balik. Mak kita pun contohnya telefon atau pesan kepada orang lain, suruhlah balik anak aku ni. Tahu pun mak perlukan saya. Tak bolehlah kurang ajar cakap macam tu. Mak tu sayang pada kita, maka tu dia panggil. Allah tu tadi jangan kita kata dia jadikan kita, Allah perlukan kita. Bukan. Kerana Allah nak ceritakan kasih sayang. Jangan kita jadi orang yang otaknya beku, dia kata. Kerana berperasaan persangkaan buruk, mengatakan bahawa Allah memerlukan kita ibadah kita. Allah memerlukan puasa kita. Allah memerlukan. Tak. Allah tak memerlukan kitanya. Dia nak kita tu selamat, dia suruh puasa. Sebab apa? Dalam puasa tu menafikan diri engkau akan selamat. Dalam engkau solat, engkau nyambung tak ada diri engkau selamat.
Jadi 24 jam terbawa-bawa di luar solat, di jual puasa, semua kita berada dalam keadaan tidak ada la ilaha illallah. Jadi pengetahuan itu yang kita nak bawa dalam kehidupan ini. Ini yang dibawa oleh 124,000 para nabi, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, al ulama warasatul anbiya, yang mewarisi betul-betul akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al ulama, yang betul-betul yang dipanggil wali-wali Allah ataupun orang yang arif billah, yang kenal diri, kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pendengar-pendengar YouTube bila dengar ini, mereka bertambah hati, mereka faham ala tujuan sebenar. Kerana jarang dah disebutkan dalam kehidupan kita. Betul lah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ilmu ni akan dianggap asing, pelik. Dianggap tadi, mana ada zaman Nabi bawa ni, sampai dah teruk sangat dah. Kerana mereka manusia, Rasulullah bagi tahu pada penghujung zaman. Zaman kita ni dah penghujung sangat dah. Zaman Nabi pun dah penghujung, kita dah penghujung akhir dah. Bukan penghujung lagi, akhir dah. Makna banyak manusia leka. Penyakit umatku yang paling buruk adalah penyakit waham, iaitu cinta dunia, mengejar dunia, belajar sana, belajar sini, belajar. Untuk apa? Dapat sijil, dapat diploma, dapat master, dapat PhD. Okey, mak cari kerja senang. Bukan lillahi ta'ala. Bukan bertambah aku belajar dapat SPM, bertambah aku kenal Allah. Nampak aku dah sijil, bertambah lagi kenal Allah. Rindu Allah, takut. Hati aku selalu dengan Allah. Dapat lagi sijil apa? Master, lagi bertambah yakin pada Allah, hakul yakin pada. Dapat PhD lagi, apa pun lagi bertambah. Sebenarnya ilmu kita ke situ. Ada tuju kita, inna solati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Billahi rabbil alamin. Mengapa mak bapak kita mengajarkan kita tidak di situ sekarang ni? Dia lebih fokus makrifat, setting dalam otak dia. Anak aku perlu PhD, anak aku perlu sijil, supaya mudah cari rezeki, mudah cari bercampur masyarakat, mudah nanti hidup dia. Ya Allah, ini kita makrifatkan syirik kita. Kita dah ajar anak kita syirik, maka kita telah ajar kita bukan anak kita ni Allah nombor satu. Kita ajarkan tadi rezeki. Pada rezeki Allah dah jamin setiap diri kita. Allah yang atur rezeki. Nak kaya miskin ke, di tangan Allah. Kau belajar tinggi mana pun, Allah Ta'ala kata tak kaya, takkan kaya. Kalau Allah Ta'ala kata miskin, tetap miskin. Itu di tangan Allah. Tapi rezeki tetap Allah bagi, Allah atur semua. Yang mustahak, kita harus kenal diri, kenal Allah. Kehidupan kita sentiasa dengan Allah. Ada manusia yang paling kaya, iaitu Nabi Sulaiman AS. Kekayaannya tak masuk dalam hatinya. Tinggi pelajaran ilmunya. Hingga jin-jin, makhluk-makhluk Allah semua, binatang tunduk kepadanya. Tinggi darjat dia, tak ada manusia yang tinggi darjat. Tapi hatinya tak masuk dalam darjat, dalam amalan, dalam apa pun. Di dalam diri hatinya hanya Allah. Ya Allah, ini semuanya kurniaan daripada engkau. Engkau tu lebih mustahak daripada segala kurniaan kau. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Allah dah tunjukkan. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang batil tu Allah tunjuk, yang benar pun Allah tunjuk. Sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Lenyap bila kita faham, kenal diri, kenal Allah. Yang hak dan yang batil lenyap. Dua-dua tu tidak ada. Bukan ada batil, ada hak lagi kita nampak. Kita akan nampak lenyap dua-dua tu. Kerana tak ada akuan diri kita, kita nampak sekalian yang hak, yang batil itu adalah skrip-skrip Allah. Cerita-cerita Allah. Malaikat yang benar. Nabi-nabi yang benar. Rasulullah benar. Semua benar kita nampak. Orang soleh, orang yang betul-betul kenal diri, mereka benar. Dan kita nampak pula iblis, ketua kebatilan. Ya'jud Ma'jud, Dajjal, Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu kebatilan. Yang kita kata dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan-jalan orang yang mengaku akuan dirinya, mensyirikkan Allah, iaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, mengikut jejak langkah iblis. Itu semua skrip-skrip daripada Allah SWT. Yang jadi risau, kita tak faham. Kita kata dia batil, kita buat batil. Kita tahu dia hak, dia batil. Tapi kita tak tahu duduk yang sebenar-benar Allah suruh duduk tu adalah irji'i ila rabbiki. Kembali kepada Allah, lebur, jangan ada merasa akuan diri.
Itu tempat duduk kita. Bukan di dunia, bukan di akhirat, bukan di syurga, bukan di neraka, bukan di mana-mana tempat duduk kita. Allah Ta'ala kata tempat duduk kau adalah bentengku, iaitu leburkan dirimu. Buang keakuan diri. Iaitu apa kalimahnya yang Allah bagi pertama? Kepada Nabi Adam, kepada Rasulullah SAW dan seluruh para Nabi 124,000 dan kepada wali-wali Allah pengganti al-ulama warasatul anbiya, tetap memegang la ilaha illallah. Cuma kita tak tadabbur, kita tak bedah siasat la ilaha illallah. Kita belajar dalam ni, mengkaji bab-bab ni yang Allah kemain gitu. Sampaikan kita kaji pokok kelapa sawit ni, kita tahu pokok kelapa sawit ni dia campakkan Allah benih tu di mana mula-mula. Kita pun tak tahu. Ada sesiapa tahu? Belajar. Kaji sampai situ. Allah suruh kita berfikir. Bukan tak bagi belajar universiti. Berfikir, bertambah supaya kita kenal Allah. Bukan belajar universiti itu untuk dapat sijil, dapat PhD aja. Tetapi bertambah kita kenal Allah, bertambah kita takut pada Allah, bertambah kita nampak seluruh ni di bawah genggaman kekuasaan Allah. Semua tak ada kekuasaan. Baru hidup kita tenang dan aman. Itu yang Allah Ta'ala nak, maka Allah mengutus manusia. Macam kita juga, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia tak mengutus malaikat, kan tak faham kita nak belajar dengan malaikat. Maka dia utus manusia juga seperti kita. Dan penggantinya juga seperti kita juga, iaitu al-ulama warasatul anbiya. Para wali Allah, arifin billah. Untuk kita mudah faham. Tapi kita dah ditimpa penyakit, iaitu cinta dunia. Apa pun nak belajar, nak biar kat dunia ni kau dapat senang cari rezeki, kau jadi apa doktor, kau jadi kau dapat pekerjaan yang bagus. Itu bukan saya cakap tak, itu lari tajuk. Tajuk yang utama adalah kita bertambah faham tentang Allah. Kita kaji bab doktor sampai kita tahu yang menyembuhkan bukan aku, bukan obat, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Kita yakin nombor satu pada Allah, bukan yakin pada obat. Nak mati lah. Penyakit. Doktor pakar pun datang. Ni doktor pakar ni, semua kita pergi. Doktor pakar macam mana ni? Ini menurut ni kita kena ada obat ni, kita kena cari ini, kita ni. Punya pakar tu tadi. Dia Islam, tapi pakar dia bukan pakar, pekak nama dia. Kita nampak dia macam pakar PhD, padahal pekak. Bagi saya pekak biol. Dia mengajar orang nak mati tu tadi lagi mensyirikkan Allah. Dia suruh orang sakit, orang yang datang ziarah tu supaya yakin kepada ubat-ubatan, yakin pada dia punya. Dia tak banyak-banyak kita ambil wuduk, doa ya. Kita yang pesakit ni ingat Allah, serahkan diri kepada Allah. Allah je boleh sembuh. Itu baru betul pakar. Itu baru PhD, kan? Ini dia suruhnya, jangan risau, kami ada siapkan obat-obatan kami. Siapkan dia tu. Dia suruh kita berkeyakinan kepada obat dulu. Bukan saya cakap obat tu tak betul. Jangan itu dulu. Allah dulu bagi keyakinan. Supaya dia mati dalam keadaan beriman. Juga kita tadi belajar. Pokok kelapa sawit tadi. Tumbuh di mana? Allah Ta'ala campur benih tu kat mana? Kita kata kita pakar bagian pokok kelapa sawit. Kita kaji. Dapat sahabat PhD. Kita punya guru PhD apa nama dia? Doktor? Ya. Yeah. Profesor. Mana kita kalau dapat profesor, guru kita siapa? Profesor juga? Itu dah pandai lah tu. Itu dah pandai. Kalau belum pandai, dia akan nampak lagi lain. Sebenarnya, yang bagi kita pengetahuan tu, hakikatnya Allah. Kita nak pandang makrifat di situ dulu. Tapi berapa kerat. Kalau tak mengaji ni, kena diri, kena Allah. Duk nampak makhluk aja. Makhluk boleh bagi ilmu, makhluk ni pergi belajar sana, jauh-jauh bayar duit, sanggup. Ini kalau ikut ukuran, saya punya ilmu ni, yang Allah bagi ni lagi mahal daripada nak bayar. Semester pertama untuk ambil sijil aja pun, dah puluh ribu dah. Betul? Berapa semester? 5, 7? Satu. Ini tak ada semester-semester, tapi ini original. Kalau saya nak kenakan cas, buat apa? Tapi saya dengan Allah masalah. Kan? Jadi orang yang dengar tak masuk ke roh dia ke dalam diri. Tak masuk. Masuk kanan keluar kiri. Kalau saya nak ambil upah. Sebab saya dah rasa cukup dengan Allah dan saya kesian. Tengok manusia yang masih lagi mengajar mengharapkan upah-upah. Kerana bila kita belajar mengharapkan upah, maka ilmu kita tak akan bagi manfaat kepada orang yang kita ajar. Manfaatnya hanya di dunia je. Tak manfaat dia kepada Allah.
Nampak macam okey kat dunia ni. Tapi sebenarnya dengan Allah masalah. Jadi kita ni walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu Allah Ta'ala tu lebih mustahak daripada apa pun kekayaan kat dunia ni. Segala Bill Gates punya kekayaan ke, Nabi Sulaiman punya kekayaan, itu walal akhirat. Allah Ta'ala, akhirat tu Allah Ta'ala tu lebih utama. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, lagi kita akan jaga diri kita sentiasa rasakan Allah tak ada kita. Itu yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Ketakwaan kita jaga tu tadi. Ya, hilang akuan-akuan diri kita. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan. Ini yang jauh Nabi Muhammad SAW, kalau dia hidup, kita akan lihat sedihnya Rasulullah SAW. Sedih sangat. Seperti mana Rasulullah SAW diutus pertama di Mekah, terhadap kaum kafir jahiliyah, iaitu Quraisy, menghina Nabi. Tadaan Nabi selalu sedih tengok manusia yang macam tu. Otak dia dah beku, otak dia setting dia adalah dia tak nampak Allah tu berkuasa. Dia nampak makhluk patung yang dia buat sendiri tu yang dia sembah. Maknanya patung dia tu lebih bahaya lagi. Nabi nampak bukan patung Lata Uzza, emas perak tu, patung yang dia buat dia tinggi-tinggi, itu dia sembah tu, bukan. Patung yang dia tu yang membuat benda. Itu lebih Nabi sedih tengok tadi. Bila Nabi dah bekerja keras selama berapa puluh tahun, maka manusia dah kembali mengesakan Allah beramai-ramai. Allah dibagi kemenangan, menerusi Rasulullah buat kerja. Bukan duk diam, ya doa cukup masa, tak apalah, nanti pertolongan Allah sampai. Tak boleh. Allah berkata gitu, suruh kita berusaha. Allah bagi kekuatan kepada kita, bukan duk diam. Biarlah kafir Quraisy Yahudi laknatullah tu, Zionis hentam orang Islam, biarkan kita duduk tunggu waktu dia akan hancur, Allah Taala hancur. Tak boleh. Allah memang kata gitu melalui sabda Nabi SAW, tak pernah mungkin janji. Kitanya kena bertindak, itu mengukurkan akidah kita, jangan duk diam. Kita jangan rosakkan akidah, keyakinan kita kepada sistem-sistem Yahudi yang terus kita ikut. Itu lagi menyumbang kepada Yahudi, Zionis. Kita mengundang kekuatan kepada dia. Kita lah sebab mengikuti sistem ghairil maghdubi alaihim walad. Jalan yang kita kata dalam Al-Fatihah kita solat, tak nak jalan Yahudi, Nasrani. Tapi bila luar solat kita ikut sistem perbankan, sistem mata pelajaran, mensyirikkan Allah, sistem mata pelajaran. Daripada darjah 1 darjah naik peringkat menengah, naik lagi universiti, naik sampai PhD, semua sistem-sistem Yahudi, iaitu sistem mensyirikkan Allah. Kita tak sedar kita dah terkena beletan halus yang dipanggil santau ataupun dipanggil sihir Yahudi tadi, untuk supaya peperangan bom nuklear tu kena pada kita. Kita tak sedar. Kita ingat bom nuklear, bom yang tu Yahudi, orang Islam Palestin kena, padahal Allah nak ajar kita yang dah kena teruk, tapi tak sedar. Itu lebih bahayalah. Kita tak berpindah, masih biarkan diri kita berada dalam belenggu tu tadi. Lepas tu kita nak doakan dia. Bukan saya cakap tak boleh doa, bukan Allah Ta'ala kata tak boleh doa, Rasulullah kata doa, tapi ukur diri kau dulu. Mengukur diri itu sangat penting. Engkau sekarang bersekongkol dengan sistem dia. Para raja sultan kita, agung kita, dah sign awal-awal sebelum merdeka lagi. Kalau nak merdeka, sign itu perjanjian. Apa perjanjian dia? Ikut sistem aku. Mahkamah ke, pelajaran ke, urusan negara punya pengaturan ke. Sedap ya rupanya. Dah lama rupanya. Sekarang ni baru terkeluar, baru kita faham rupanya negara kita dapat merdeka dengan syarat dia tadi. Dia bukan bagi begitu dengan kita merdeka. British ni, Yahudi ni. Dia pasti dia buat perjanjian yang rahsia, yang tersembunyi, bai'ah yang tersembunyi, yang kita tak tahu kalau kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Buta anak cucu kita, kesian. Rasulullah sedih. Rasulullah suruh kita kesadaran dulu, kenal diri, kenal Allah. Baru Allah akan bukakan perkara-perkara gaib. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak nampak kita disihir. Kita dah terkena dia panggil perang saraf. Kita dah terkena lama sejak merdeka. Sekarang ni alhamdulillah Allah bukakan supaya kita selamat. Rasulullah SAW sentiasa sujud berdoa kepada Allah, tak berhenti-berhenti menangis, mengenangkan umatku. Kenallah Allah, kenallah diri, umatku. Nabi takkan selesa selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, Nabi kata itulah syafaatku.
Nabi sentiasa nak bagi syafaat. Syafaat Nabi apa tandanya di dunia? Kita kenal diri, kenal Allah. Jangan salah pasang lah. Ya, ini bukan saya mereka-reka, tapi inilah kasih sayang yang Allah Subhanahu taala bagi tahu. Kalau nak selamat, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal diri, kenal Allah. Itu paling utama. Turun ayat pertama di Gua Hira memanglah Iqra, tapi Nabi tu kenal Allah dulu baru turun ayat Iqra. Nabi SAW kenal diri, kenal Allah, baru turun ayat. Kita baca ayat banyak-banyak tapi tak kenal Allah dulu. Kita kata kita kenal Allah, padahal kita sebut aja nama Allah, 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 la ilaha illallah. Dalam Quran tu beribu aku dah sebut nama Allah, aku kenal Allah. Sebut nama Allah belum tentu kenal. Tu tadi berbeza. Kita berkehidupan ke dengan Allah sekarang ni? Tak. Kita hanya bila susah sebut nama Allah. Betul? Itu dia yang dikatakan tadi, engkau bukan kenal Allah. Bila engkau kenal Allah, engkau tak akan buat urusan. Engkau biarkan urusan diri engkau disusun oleh Allah. Kerana Allah tahu susunan hidup kita ini, maka apa pun yang berlaku kita redha qada dan qadarnya. Iman, yakin, tak ada sesuatu yang Allah buat kepada kita ini sia-sia. Setiap detik, saat, nafas kita turun naik tidak sia-sia. Sentiasa mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri. Jadi bawalah dalam kehidupan kita sebenar-benarnya. Kalau turun pun nanti Imam Mahdi tak lama lagi, ini yang dibawa. Ini yang nak disuruh kita nak ikut dia, harus kita berpegang pada ni. Dan sebelum kita nanti Imam Mahdi tak turun nanti tak lama lagi, kalau kita nak mengikuti, beruntung. Mati kita mati syahid dan dipilih oleh Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita dah jadi pengikut-pengikut Imam Mahdi. Ini berita kegembiraan yang Rasulullah bagi tahu. Penghujung zaman ni kita dipilih oleh Allah, iaitu pilihan kita kuntum khairan umat. Sebaik-baik umat, kerana datang nanti Imam Mahdi kita ikut dia. Bukan berbala-bala. Dan sebelum kita nak ikut Imam Mahdi, kita kena ikut dia punya orang yang membai'ah Imam Mahdi. 313 ataupun lebih. 313 orang ni adalah orang arif bin billah, kenal diri, kenal Allah, para wali Allah. Al-ulama warasatul anbiya yang original. Dia yang akan bai'ah. Dia ni masih ada sekarang ni. Dia menunggu Imam Mahdi, dia yang akan bai'ah Imam Mahdi. Beramai-ramai, dan sedang waktu itu Imam Mahdi dia tak rasa dia itu Imam Mahdi. Bila 313 orang para wali Allah ini mengatakan engkau lama dia solat 2 rakaat, kata Nabi, maka turun Allah downloadkan kesucian, kekuasaan kepada Imam Mahdi, maka baru dia yakin dia ni Imam Mahdi. Dapat petunjuk dan boleh memberi petunjuk. Dan sebelum itu dia nanti tak lama lagi datang, kita harus mengikuti orang-orang wali Allah arif bin billah. Inilah cerita-cerita dia, keyakinan dia betul-betul kepada Allah. Tapi kalau sekarang kita tak berdampingan, tak bersama dengan orang-orang ahli Allah, mursyid arif bin billah, kita duduk dengan ulama ahli dunia, ahli su', habislah kita. Kerana banyak pada akhir zaman ni, banyak ulama ahli su'. Dia tak mau cerita berkenaan nanti. Kalau aku cerita yang betul-betul nanti masyarakat tak mau ikut aku. Macam kita ni. Kita cakap yang benarnya, tapi orang akan jauh pada kita. Takut. Saya pergi kedai minum, saya minum. Orang nak datang tengok saya kedai tu, dia cabut. Dia tak jadi. Batalkan niat dia duduk. Saya ajis ada situ. Bila dia duduk situ, saya datang, tiba-tiba dia buat cerita pula. Nak ambil anak tuition lah. Nak gitulah. Dia buat suntuk supaya jauh dengan saya. Hanya orang betul-betul nakkan Allah, yang betul-betul yakin, hanya yang boleh bersama kita. Jadi beruntung orang pada sebelum datang Imam Mahdi, dia dah mengikuti orang-orang yang ahli Allah 313. Dia mengikuti dalam YouTube. Dia meyakini betul, orang ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekarang kita membenci orang begini, tak suka, maka nampak sangat kita akan menentang, iaitu Imam Mahdi, dan kita manusia yang paling rugi. Allah dah perlihatkan, kita tak nak lihat pancaran nur yang kita bawa, dia tak nak, dia tutup mata. Kenapa? Kalau dilihat pancaran ni nanti, aku terikut nanti dia, tertunduk dengan dia. Punya benak, beku otak dia tadi. Kan? Sebenarnya makin kita hidup di dunia, makin kita nak pancaran yang nyata dan jelas, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya kehebatan yang Allah bagi pada kita adalah segenggam kekuasaan.
apa tu segenggam kekuasaan adalah kekuasaan yang Allah bagi di sisi Allah apabila kita betul-betul yakin bahawasanya kita tak memiliki apa-apa. Di waktu tu Allah memberikan, ibaratnya salah satu contoh, Allah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Zulkarnain tu dalam cerita surah Al-Kahfi. Jadi Allah tu memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Bukan Zulkarnain tu memiliki kekuasaan dapat membuat tembok yang besar, projek yang besar. Tak ada ke dunia ni projek yang besar, melainkan Zulkarnain buat projek yang besar. Gunung ke gunung dia buat tembok. Jarak gunung tu saya tak tahu berapa jarak jauh. Sebab nak menutupi makhluk yang giant. Makhluk giant ni, Ya'juj Ma'juj. Giant, besar, berapa kali ganda. Dan tak mati-mati. Tak mati-mati. Hidup dia tu tadi, sejak 1000 tahun zaman Zulkarnain. Nanti tembok tu Allah Ta'ala kata cukup sampai masa roboh. Macam tu juga. Dia rasa macam baru 1 hari dia ditembok kan. Bayangkan manusia yang zaman dulu punya besar nak lawan kita. Kita boleh hadap ke? Tak boleh. Kita kena berhijrah ikut jejak langkah Imam Mahdi atau pengikut Imam Mahdi. Baru kita boleh. Kita tak boleh hadap, kata Allah. Jadi persediaan dia pertama adalah benteng tembok tu adalah daripada cairan besi dan cairan tembaga. Cairan besi tu adalah la ilaha illallah bentengnya. Kedua benteng tu adalah campuran Muhammadur Rasulullah, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itu baru benteng yang berunsur, yang tersirat, yang dimaksudkan Allah. Quran ni ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi manusia pilihan Allah yang ada seni adalah para Nabi, para Rasul, wali Allah. Dia ada iman, kerana iman lebih tinggi daripada seni. Seni pun dah tinggi, halus. Tapi ini ada iman ni. Orang yang beriman ni orang yang meyakini Allah Ta'ala. Meyakini Rasulullah SAW. Perkara-perkara gaib. Tapi kalau orang dalam dirinya tak ada iman, maka dia tak ada seni. Iman lebih tinggi daripada seni. Seni kalau main main silat, mula-mula buka silat, orang kata buat silat harimau, kucing jadi. Baru-baru belajar. Tapi bila lama belajar menuntut betul-betul, lama-lama buka harimau, macam harimau dah. Orang tengok, harimau ni dia buat. Tapi mula-mula belajar tu tak ada seni, iaitu dia sebab harimau jadi kucing. Ataupun jadi macam orang ketawakan. Tapi lama tekun belajar, datang dia punya kemahiran, dalam kemahiran baru keluar seni itu. Halus. Seni tu tadi. Tu dia tu dah orang tak panggil dia maurang. Dia tahu harimau ni. Sampai harimau pun takut tengok dia. Itu namanya iman. Dia dah berkeyakinan bahawa dia dah bukan manusia, dia dah harimau. Begitulah kita nak. Kita mula-mula kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, kita masih lagi nak cakap Allah tu kita kekok lah. Mana boleh akulah. Kejapkan rasa Allah. Kejap. Tuang air ni bagi. Kejapkan. Lama-lama kita belajar, tekun, Allah kurniakan. Lama tak ada. Mana aku ada Allah? Ni kau ni ada. Ya, ini nyatakan Allah lah. Aku tak ada. Hidup ni sendiri Allah. Yakin tak kita? Aku yakin. Tapi kalau tak mengaji ni, tak dapat iman. Nak cakap macam mana? Kan? Borak 20 tahun pun dia kata, mana boleh aku ada lah. Aku Allah. Nak nafsu juga. Nafsu ni memang degil lah. Dibakar dengan api 1000 tahun pun. Keluar. Aku, ya Allah, engkau. Nafsu kita jahat ni. Dibakar 100,000 tahun pun. Degil lagi. Jadi cara ni apa? Puasa ataupun kita bawa diri kita supaya kenal diri, kenal Allah. Kalau sekadar puasa kita tak faham puasa, kita nahan lapar dan dahaga je. Tak jadi. Puasa tu menahan mata, telinga, jangan merasakan ada akuan diri. Itu puasa yang sebenar. Puasa orang khusus betul-betul nakkan Allah. Bukan puasa untuk dapat menahan lapar dahaga je. Itu betul juga lapar dahaga. Tapi yang utamanya niat puasa kita adalah, banyak orang yang bersolat, Rasulullah kata, tetapi dia tidak solat. Selain dia berdiri rukuk sujud, dia dapat. Rasulullah kata. Dan banyak orang berpuasa, tetapi dia puasa itu hanya dapat tahan lapar dan dia tidak dapat puasa yang betul-betul. Maka tu sahabat belajar betul-betul puasa yang betul tu. Erti puasa itu bahasa Quran siam, puasa. Bahasa kita sebenarnya puasa. Puas apa? Puas kan? Sebenarnya erti puasa itu adalah menahan diri jangan sampai rasa ada keakuan diri. Itu puasa yang betul-betul makna puasa.
Ni mana siam namanya. Tu Allah Ta'ala kata suruh kita siam. Siam tu menahan diri, jangan merasa ada di diri. Baru kita menahan makan lapar dan naga, jangan lihat tu, jangan. Baru terasa betul puasa kita tu, siam kita mengesakan Allah SWT. Hingga kita buka puasa pun, kita tetap berpuasa menahan diri, jangan merasa ada. Buka-buka puasa lah, tapi dalam kita tetap berpuasa. Sebab kita tahu apa tu puasa. Kita dah tadabur. Siam tu apa dia? Siam tu bukan puasa, tapi istilah kita dah kata puasa. Kalau menurut setting kita, puasa tu daripada start sebelum subuh kita makan, lepas tu masuk nak subuh jangan makan, tak boleh makan. Kita punya mentality setting kita situ. Saya tak kata salah, tapi tu tak tepat. Tepatnya siam tu menahan start pada situ, dan bila-bila pun kita tahu bila bermula puasa, kita tak membatalkan puasa kita dengan cara berbuka. Berbuka-buka tapi dalam tak berbuka. Dalam tu terus mengesakan Allah, tak ada rasa keakuan diri. Itu puasa yang sebenar, yang perlu kita faham. Inilah amalan para rasul, para nabi, para wali Allah. Itu sebab ada kekuasaan bisa. Lebah kita jadi lebah, kita jadi bisa. Allah bagi kekuasaan sikit daripada kita. Seperti mana Allah bagi kekuasaan kepada Zulkarnain. Dia boleh satu bab ke satu bab dia boleh selesaikan. Sebab dah dibagi kekuasaan. Kekuasaan ni lebih tinggi daripada segala ilmu PhD. Bapak moyang PhD, kekuasaan Allah tu paling tinggi, lebih tinggi. Kerana itu kita belajar tinggi mana, jangan bersandar pada pelajaran. Bukan saya tak bagi belajar, jangan bersandar pada PhD. Bersandar kepada tuan punya PhD itu siapa? Itu selalu kita bawa. Jangan bawa PhD. Bawa PhD jadi ada ni tak PhD lah, ni manusia biasa. Mula kita rasa akuan di, bahayanya hidup kita. Bahaya hidup kita. Sebenarnya nak selamat, Allah Ta'ala kata gitulah, rasakan hanya baik tinggi mana ilmu yang Allah bagi. Sebelum ni kan saya dah cakap tadi, kita warna pun kita tak tahu. Merah, kuning, hijau, putih. Start umur berapa? 5 tahun ke 4 tahun ke? Ataupun dah masuk sekolah baru kita tahu warna-warna tu. Bila dah tahu warna, sombong pula sekarang ni. Kita rasa tak pernah kita kata terima kasih ya Allah, masih lagi Engkau lekatkan dalam pengetahuan aku hijau, merah, kuning. Aku dapat faham. Terima kasih ya Allah. Masih lagi ya Allah Engkau yang membagi. Aku lahir-lahir tak punya apa ya Allah. Satu sen pun tak bawa. Seutus ke seurat? Surat benang pun aku lahir tak bawa ya Allah. Sekarang Kau bagi macam-macam ya Allah. Macam-macam Kau bagi ya Allah. Masih lagi aku bersyukur pada Engkau ya. Aku tak punya apa pun. Datang daripada Engkau tak punya apa-apa, pulang pun tak punya apa-apa. Engkau ya yang aku ada ya Allah. Dan segala hidup aku, mati aku, semua Engkau punya cerita ya Allah. Baru Allah Ta'ala kata ni, Allah yang maha bijaksana, lebih tinggi daripada guru kita PhD. Allah lagi maha tinggi mengatakan kita ni bagus. Adalah bila kita merasakan selalu dia je lebih mustahak daripada apa yang dia bagi pada kita. Kita nak baru aman diri kita. Baru kita tidak bermasalah dengan Allah. Kita tak memutuskan perhubungan dengan Allah. Kita berakhlak baik dengan Allah maknanya. Sekarang kita tak diajar ke situ banyak. Jarang kita dengar. Masjid surau mana pusat pengajian, tak ada yang cerita yang original yang macam mana Rasulullah SAW sayangkan pada umatnya. Dia ceritakan dengan jelas, iaitu kau harus kenal Allah dulu. Takluk nak kenal Allah harus kenal diri. Itu yang Nabi tekankan dulu. Sebab Nabi dapat tu dulu, kenal Allah dulu. Adakah Nabi solat dulu ataupun kenal Allah dulu? Waktu bila Allah kenalkan Nabi untuk solat? Waktu bila? Ini bijak. Ini orang bijak. Dia menguasai kefahaman. Iaitu dari sisi Allah. Jadi kan betul kan, jelas maknanya Nabi bukan solat dulu, Nabi mengenal Allah dulu ketika Isra wal, baru Allah anugerahkan solat. Sedangkan Nabi nak masuk pintu Sidratul Muntaha tadi, malaikat yang daripada cahaya tidak mampu aku. Yang dipanggil hanya Engkau. Jadi kita yang dipanggil kita siapa? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Siapa panggil? Allah apa? Allah panggil tu. Tapi kita tak pernah hadirkan maknanya. Sebab kita buta. Kita melihat dengan hawa nafsu. Pernah tak kita dengar Allah jawab? Pelik saja ni. Bolehkah Allah jawab? Kita tak pernah dengar Allah jawab. Selama ni hari Allah yang bagi kita pendengaran, bagi kita percakapan, bagi kita dengar, bagi kita rasa, semuanya dia. Kita rasa macam kita pula yang
Tu pelik tu. Ini kalau tak dikupas, tak berdasiasat, kita tak kenal Allah. Allah ni dekat ke jauh? Allah katakan apa dekat tu? Dekat tu macam mana Allah bagi tahu? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah Taala, Muhammad, sa'alaka ibadi, umatku, hambaku yang beribadah kepadaku, tanya soal, sa'alaka ibadi, dia kata pada engkau, macam mana keadaan aku sekarang ni? Anni qarib. Sayangnya Allah terlalu dekat. Sayangnya Allah Ta'ala, dia terlalu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Kita ingat diri kita, kita pentingkan diri kita. Tak, Allah lagi sayang pada kita sendiri. Nampak? Kerana Allah lebih dekat. Apa maksudnya Allah lebih dekat? Adakah kita melihat dulu atau Allah memberi penglihatan kepada kita? Cuba kita fikirkan balik. Kerana kita tak fikir, tak setting otak kita situ. Kita dah setting, aku boleh lihat, aku boleh hidup, itu setting tu bahaya tu. Keluarkan balik dalam laptop otak kita ni. Keluar dalam komputer kita adalah dia semua. Mengesakan Allah, baru kita dapat ilmu sejati daripada sisi Allah, baru kita hakul kamal yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi cuba kita tukarkan. Bukan cubalah, memang kena harus tukar pun. Sebab kita tak pernah ada. Sekarang ni bermasalahnya kita merasakan kita ada. Setting kita ni ada. Lepas tu kita kata kita yang melihat nanti. Kita yang lihat kita ada. Kita yang melihat. Kita yang bercakap. Kita yang mendengar. Kita yang pengetahuan. Ni hari pagi sarapan apa? Nasi lemak. Ataupun lontong. Ataupun roti canai. Siapa punya setting tu? Allah kan? Tapi kita tak boleh percaya. Kita macam alah biasa je tu. Kita tak hargai Allah Ta'ala punya menu tu. Kalau dia tak bagi makan, saya 2 tahun tak dibagi makan. Makan keluar. Makan. Tak dibagi selera. Siapa yang bagi selera? Kita makan dulu ke? Nak makan dulu ke selera dulu sampai? Selera siapa bagi? Kita ni tidur dulu ke ngantuk dulu? Siapa bagi ngantuk? Biar otak kita ni kena tahu tolak tepi je. Terlampau lama sangat kita mengikuti hawa nafsu kita. Sudahlah tu. Pengajian sekarang ni dah teruk sangat. Melangis Nabi SAW. Tengok kan. Pengajian yang ajar kepada anak umat Nabi Muhammad SAW. Pengajian yang kita belajar sejak tadika dah diajar syirik kepada Allah. Satu campur satu berapa? 2 tak? Kita tak cakap insya-Allah 2. Kita tetap jawapan dia, kita tetap manusia fikir 2. Padahal Allah Ta'ala kata memang 2. Bukannya 2 tu jawapan daripada makhluk. Siapa yang bagi kita pandai satu campur satu 2? Allah jawablah insya-Allah, ya Allah engkau yang ajar 2. Tapi tak, kita kata kita yang pandai 2. Betul? Kan salah tu pengajian tu, kita tak settingkan daripada tadika budak anak-anak kita. Tu tadi. Jadi jangan salahkan guru-guru, tadi mak bapak tu bila lahir siapa yang corak? Mak bapak corak. Kalau mak bapak corak Yahudi, Nasrani, Majusi, ya lahir-lahir azan dan iqamah. Betul. Tapi lepas tu dah. Kita pun tak tahu cara macam mana nak didik anak kita sebagai. Padahal corak tu yang main peranan. Corak dengan ilmu mana lagi tinggi? Corak kan? Sebab corak tu pada kertas melekat tak? Kalau nanti dah akil balik, dia dapat ilmu boleh hilang, boleh lupa tak? Tapi kalau corak boleh lupa. Melekat terus, dia pahat. Maka tu penting Nabi kata, mak bapak corak. Bawa anak kecil-kecil. Saya jemaah saya mengandung pun suruh bawa dengar juga. Dia tak faham dalam perut. Jangan ingat kau tak faham. Allah bagi nanti dia akan ingat satu hari nanti mak dia pernah bawa dia majlis yang mulia ni tadi. Nanti dia akan cari balik jalan ni. Tapi tak pernah bawa macam mana anak tu nak setting. Awal. Kau tak bawa gelombang kepada cahaya-cahaya Allah SWT. Kau bawa kepada gelombang zulumati ila, tak bawa kepada ila nur. Dia bawa dari zulumat kegelapan. Iaitu perkara-perkara yang membesarkan akuan diri. Itu adalah zulumat kegelapan. Jadi orang-orang yang bila belajar, menuntut, betul-betul dengar dalam YouTube, bersungguh-sungguh, membai'ah pada guru tu, mana dia betul-betul akan mendapat cahaya pancaran-pancaran daripada nur zat Allah Ta'ala kepada nur Muhammad dan mengikuti gelombang-gelombang, iaitu dipanggil tadi jalur nur tu tadi. Sampai kepada ibu nur, iaitu Allahu nurus sama wa tak putus. Wa atasimu bihab, tak putus daripada tali.
Maksud tali bukan tali. Jangan kita bayang-bayangkan tali jauh. Maknanya tali itu adalah nur cahaya yang kita tak putus hingga lebur akuan diri kita nanti. Cahaya itu tetap membawa mengesakan Allah. Nur tak pernah salah. Nur tetap akan sampai mengesakan Allah. Tapi kegelapan memang tak boleh pergi mana-mana. Nak lagi tak percaya ilmu ni, wa na'udzubillah min zalik. Bertobatlah. Apa benda pekerjaan dah besar sangat yang kau lakukan sampai ini pelajaran yang asliah yang Nabi bawa betul-betul original, engkau tak nampak ini satu perkara yang sangat penting. Dah jelas dan nyata, maka engkau nampak lagi bahawa perkara ini adalah perkara yang boleh menyusahkan hidup engkau. Sibuk ya saja ni. Kita nak mengejar dunia ni. Dia ni sibuk zuhud lah apa. Bukan zuhud. Kalau engkau betul-betul dengan Allah, betul-betul dunia seisinya surga yang menantikan sabar-sabar. Bila kau dapat Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang Nabi nak, Rasulullah nak, supaya kita dapat Allah. Bila dapat Allah, bukan kata dunia seisinya kekayaan kejar pada kita. Bidadari apa ataupun surga tu bertunggu kitanya, tunggu kita, surga menunggu kita, menghias-hias. Allah Taala suruh hiaskan. Kerana ini kekasih Allah, rindu dia sangat pada kekasih Allah. Tapi kalau tak kenal diri kita Allah, macam mana nak dia kasih? Saya minta maaf nak kenal satu perempuan, bukan apalah. Ni cerita lah bagi faham ya. Ni orang kita jangan tersinggung pula. Maknanya kita nak kenal satu perempuan, kita jumpa je aku sayang kau, boleh ke? Mana ada feeling macam tu? Betul? Kita kena kenal peribadi dia, dia suka apa, dia pergi sekolah pukul berapa, dia suka makan apa, dia tak suka apa. Kita buat lama-lama pun pop dia jatuh cinta. Jadi tak? Bila tu baru dia jatuh cinta, betul? Kita terus aku cinta kau, pelampang lagi sebiji. Jadi kita kena kenal dulu. Bahagia kita bila dah kenal dulu. Macam mak kita takkan faham. Kita takkan faham. Kita lahir kita tak faham mak kita, tapi dia kenalkan kita, dah tahu dah. Daripada kecil dia melahirkan kita susah. Bersabung nyawa dia melahirkan kita, betul? Kita tahu dah, ya Allah, teruknya nyusukan aku. Tengah malam aku bangun pukul 2 pagi. Dia baru nak tidur. Terlelap tak. Dia sayang kita. Dia susukan kita. Dia tahu kita lapar. Tak kira pukul berapa dia bersedia. Ada bunyi kita mak kita terjaga. Tengok. Ya Allah punya sayang ni mak kita kan. Kita pun berfikir. Ya Allah. Begitu sayangnya mak kita kepada kita. Tahu dah nyata jelas kan. Lepas tu bila sebut nama mak kita dah lama pergi ke tak ada ke. Jauh pada kita atau telah meninggal. Bila sebut mak kita, terasa tak gelombang tu? Kasih sayang. Rasa tak? Kalau orang tu perempuan juga, tapi dia tak pernah nyusu, tak pernah lahirkan kita, disebut juga nama dia, terasa tak? Mana ada terasa? Betul? Kan beza kan? Beza kan? Jadi kita ni dengan Allah, kenapa tak setting tadi? Supaya kita terasa perhubungan kita dengan Allah. Siapa yang bagi kita hidup? Siapa yang bagi kita penglihatan? Siapa yang bagi kita 24 jam tadi ni apa? Hidup. Siapa? Siapa dia? Kenapa kita tak kenal ni? Mengapa kita tak selalu sanjung dia? Bila kita kenal, belajar kita kenal diri, kenal Allah, lama-lama rindu syok tak dengan Allah? Sebut nama Allah, bergetar tak rindu pada Allah? Menangis, aku rindu ya Allah. Ini tidak makhluk yang kita rindu. Sebab kita tak nampak Allah tu lebih besar. Jasa. Walaupun Allah, kita tak nampak jasa Allah, sepatutnya lah kita kerana dia bagi kita hidup. Kalau dia bagi syurga seisi-isinya, syurga Firdaus ke syurga apa pun paling tinggi, kalau tak bagi kita hidup boleh? Ada harga tak kita ni syurga? Ada harga tak? Dan ni hidup lebih mahal, syurga ke hidup? Jadi hidup siapa bagi? Jadi hargai siapa yang bagi kita hidup, dapat kita mengecapi yang lain. Tapi sesungguhnya hidup itu sendiri adalah lebih nikmat daripada syurga tu. Itu harus kita faham. Sekarang susah orang nak bagi faham kita kenal diri, kenal Allah. Kita disuruh beramal dulu pula. Kebanyakan daripada kita. Itu jadi berat kita ni. Lepas Zuhur, asar pula. Lepas asar maghrib, berat betul lah ni. Agama Islam ni. Kan? Lepas maghrib, isyak pula. Lepas tu mulai pula. Banyak aku nak kena buat. Berat betul lah Islam ni. Tak nak Islam lah. Pasal tak dapat syok dulu. Tapi bila dah kenal diri, kenal Allah. Apa Allah Ta'ala suruh, best lah. Boleh tak dapat cinta? Tak dapat cinta. Bila dah dapat cinta, dah. Power dia tadi kan? Dah cinta, kentut. Awak punya bunyi kentut tu halus. Seni dia. Dan bila masuk aroma dia, awak makan petai tadi kan? Terasa aroma petai tu.
Saya menghayati. Dia dapat anak 3, orang hajar. Tadi itulah tadi. Macam mana kita nak dapatkan tadi rasa keasyikan dengan Allah, setting baik-baik. Jangan tak jumpa guru mursyid yang haribillah. Nabi dah bagi tahu selepas ku ada pembimbing rohani untuk kenalkan kita kepada Allah. Supaya kita dapat Allah, berkehidupan dengan Allah. Itulah agama Islam. Berkehidupan dengan Allah. Inda dina indallahil Islam. Allah dulu harus kita kenal, faham, baru kita ambil Islam, amalkan Islam. Baru sedap. Maghrib ke, isyak ke, apa benda qiyam mulai 24 ibadah 24 jam. Semuanya seronok. Kerana kita dah kenal, dah cinta pada Allah. Tapi kalau tak cinta, itu di dalam hati, aku buat ni kerana aku dijauhkan daripada neraka. Kau dapat syurga. Habislah kita. Bila buat sesuatu tidak ikhlas, semata-mata kerana nak imbalan selain daripada Allah, sedangkan Allah bukan tak jadikan syurga neraka, jadikan, tapi bukan itu ala tujunya. Ala tuju dia untuk syurga itu adalah untuk kau kenal aku. Aku lebih nikmat daripada syurga itu sendiri. Dan aku lebih azab bila kau tak kenal aku, lebih azab daripada azab neraka. Ini yang harus dijelaskan kepada anak cucu, isteri, suami kita semua. Masyarakat kita sekarang baru kita akan jadi kuat. Orang Yahudi takut pada kita. Yahudi takut. Iblis pun takut. Ni tak datang iblis. Kenapa nampak iblis? Tak apa. Tampak tak ada kan? Ada tak iblis dalam majlis ni? Ada tak? Baru nak cari. Tak ada kan? Kalau dia ada, dia beriman kepada Allah semua. Kerana dia takut pancaran orang yang mengesakan Allah. Cukup takut iblis kalau ada pancaran. Dia datang hadap Nabi Muhammad pun takut, tunduk iblis. Aku terpaksa datang, aku tak tahan ni iblis. Pancaran kau ni, kalau aku pandang aku beriman pada Allah ni. Punya kuat pancaran orang yang mengesakan Allah semua. Dia tak ada, jangan risaulah. Jangan nak bayang-bayangkan setan ke iblis ada, tapi yang ada semuanya mengesakan Allah. Para malaikat, para roh-roh, tanazzalul malaikatu warruh ufiha biizni rabbihim min kulli amr. Izin Allah, dia datang untuk bergembira, bukan joget-joget karaoke. Dia bergembira mengesakan Allah, syoknya. Lebih syok daripada karaoke, daripada nyanyi-nyanyi, daripada hibur. Hiburan ni yang paling best sekali, iaitu asyik kepada Allah, mengesakan Allah. Allah tambah lagi zadathum imanau, keyakinan yang asyik ni tadi. Tu pasal kalau kita dapat ni ini syok-syok karaoke, kita pergi karaoke juga, dia orang syok tu, kita syok lain. Jadi tak boleh terjejas orang yang betul mengesah. Campak kat mana pun dia sentiasa syok dengan Allah. Saya pernah bercinta kan, kita semua bercinta, Allah bagi rahsia bercinta. Kan? Mandi pun teringat, pergi mana pun teringat. Kan? Betul? Betul tak? Tapi kalau tak ada rasa cinta, ada. Terpaksa sebutlah Joyah ke apa ke, Antum Maklimah ke. Terpaksa sebut dia, tapi tak ada syok. Betul? Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, makin lama, makin hidup kita makin kenal, makin PhD makin tinggi, makin kita kenal Allah, makin rindu, makin takut. Nabi sendiri bagi tahu, Nabi Muhammad SAW, aku yang paling kenal Allah, bukan aku nak riak. Aku yang paling kenal Allah, aku yang paling takut dan paling rindu kepada Allah. Itu dua keadaan. Kalau belajar ilmu ni, tak takut dengan Allah, tipu. Takut tu pasal apa takut? Nabi kata, takut nak rasa ada keakuan diri. Rindu tu apa? Bila tak ada keakuan diri, asyik. Kerana keadaan Allah sebenar belum ada apa-apa, dia asyik dengan diri. Jadi bila kita sampai kepada Allah, tandanya asyik, tak ada lagi. Ketenangan sangat. Mutmainah Allah bagi. Betul lah bila tak ada keakuan diri. Dia aja, ya Allah. Memang keadaan Allah sejak azali, abadi, awalu, akhiru, zakhiru. Semuanya melihat dia keadaan begitu, ya Allah. Allah tu risau ke apa ni Yahudi tu tentang orang Islam? Allah risau tak? Maka dia dah faham ni, tak ada nampak Allah risau kan? Itu skrip siapa? Filem James Bond tu siapa pembuat skrip dia? Siapa yang bagi watak-watak tu? Siapa bagi watak? Semua yang tu tadi kan? Director apa dia? Jadi kalau dia nampak jahat tu, dia nak sedih, nak marah. Dia yang bagi. Jadi kita dah kenal Allah, kita tengok watak-watak tu susunan cerita Allah. Penghujung zamannya begini. Yahudi Zionis, engkau bawa watak ni Tapi kalau tak kenal dia, barang ni celakunya. Kita pula jadi rosak dengan Allah Ta'ala pula. Kita, walaupun dia gitu, kita dalam keadaan kita ingat Allah. Ini cerita Allah. Jadi apa tindakan kita yang kita perlu buat, nanti Allah akan susun. Bukan maknanya tak rasa sedih dengan apa yang berlaku kepada Ikhwanul Muslimin Palestin dan di mana-mana pun. Bukan. Maknanya kita dudukkan kepahaman tu tadi, kepahaman tu akan menolong untuk mengajar kita supaya jangan ikut sistem Yahudi.
Allah ajar kita di sana tu supaya kita ni sekarang ni banyak sangat ikut rentak sistem Yahudi, maka tu di sana dia hentam untuk ingatkan kita. Kita tak faham, kita doa dia, kita masih lagi ikut. Tak boleh. Bukan saya cakap tak boleh doa, tak boleh solat, tapi bawakan watak ni keluar daripada sistem akuarium akuarium najis Yahudi yang kita dah ikut sejak merdeka. Semua penipu, penyangak, penyamun kata Piramli. Kau kan dah tahu dia penyangak, dia penyamun, kau pergi ikut apa? Kan, sudah-sudahlah tu. Engkau raja kan? Raja engkau orang Islam, agung orang Islam. Kenapa kau tak tunduk dalam, engkau kan agama Islam. Wala a'maluna walakum a'malukum. Bagi engkau agama engkau pergi jalanlah. Kau jangan sibuk agama aku. Tapi kita boleh ikut. Kita agama Islam, kita nak negara kita diuruskan oleh WHO kerana dia pandai menguruskan dunia. La ilaha illallah, tak beku betul lah kawan. Manusia pula banyak dah biol pula, ikut pula pangkah pula, sokong pula. La haula wala. Yang jangan salahkan dia yang menyokong ni juga bangang. Tak? Jadi kesadaran tu antara yang atas dan bawah sama-sama sedar. Terutama sekali yang atas ni tadi, kena bertindak terlebih dahulu, kenal diri, kenal Allah. Selagi kau tak belajar kenal diri, kau tinggi mana, kau merentah mana, kau takkan dapat jalan untuk kesempurnaan ini tadi. Kau tetap akan bawa rakyat kau ke arah neraka jahanam. Syirik kepada Allah selagi kau tak tanamkan pengetahuan yang Nabi ajarkan kepada kekuasaan yang dibagi untuk mentadbir dengan cara mengesakan Allah. Kekuasaan, segenggam kekuasaan yang dibagi pada Raja Agung, Perdana Menteri ataupun Ketua Kampung ataupun diri sendiri kita dibagi kekuasaan. Untuk apa? Mengesakan Allah, mengajak mengesakan Allah sama-sama. Tapi kita dah lari tajuk dah. Ada kita nampak makrifat yang lebih baik daripada Allah. Wa na'udzubillah. Jagalah azab. Tak payah tunggu kat Palestin bom turun. Kau dah kena azab dah. Kau dah kena santau. Kau dah kena perang nuklear dah masuk dalam diri kau. Kau takkan boleh sedar selagi kau tak mencari pembimbing rohani, iaitu waris daripada Rasulullah yang akan menerangkan, memberi petunjuk cahaya yang boleh bawa kau kepada cahaya kebenaran. Kau jauh kepada orang tu, maka kau tak akan jumpa. Pada akhir zaman ni kena cari betul-betul. Kita sebagai ketua keluarga atau diri masing-masing, cari betul-betul pembimbing rohani. Jangan anggap perkara ni main-main. Perkara ni betul sungguh-sungguh. Selagi kita tak dapat ni, selagi tu kekayaan apa pun akan merosakkan diri kita. Hidup kita akan rosak. Jadi cari betul-betul, menuntut betul-betul sampai kita faham. Minta kepada Allah betul-betul. Kerana inilah Allah Ta'ala punya kehendak. Kerana Allah tu sayang pada kita. Maka itu Allah Ta'ala kata, ingin aku dikenali. Bahasa Allah tu Allah sayang. Bukan Allah perlukan kita kenal dia, tapi Allah menciptakan supaya sebenarnya dia hanya yang dapat kenalkan diri Allah kepada kita, supaya kita pulang kembali hilang, kita tidak mempunyai apa-apa, melainkan hidup ni mengesahkan keesaan dirinya. Baru kita tenang. Kita dah jadi yang nak buat cerita James Bond tu kita yang buat sini. Hero, penyangak, penyamun, kaki goda, semua dalam skrip tu ada 50 skrip, semua kita yang buat. Bila kita tengok balik, kita tak ada rasa apa-apa lah. Kita nampak kekuasaan kita, betul? Jadi kita nak sampai ke situ. Bukanlah kita mengaku Tuhan. Sebenarnya Allah nak kita duduk di situ. Jadi tak nampak yang lain, kita nampak cerita-cerita Pak Nama tualu fasamah wajahullah. Kita nampak semuanya adalah wajahullah, tak nampak yang lain lagi. Itu tadi ya. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu ya. Peringatan itu, dan kita minta ya saudara-saudara saudari kita untuk minta tambahkan lagi Ustaz Azai dan juga yang lain-lain ni, kalau ada pertanyaan ataupun perkongsian, saya nak sangatlah tu pertanyaan, perkongsian apa yang kita dah rasa setelah kita mendapatkan dari sisi Allah pengetahuan ini, macam mana rasa kehidupan kita. Jadi kita nak berkongsi dengan pendengar-pendengar YouTube, insya-Allah. 9 hari termeterainya satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh KJ, iaitu pihak kita panggil Zionis lah. Dia boleh membuka negara kita ini untuk masuk dengan bebas tanpa izin.
tanpa izin daripada ketua negara dan juga ketua kerajaan. Boleh mengisytiharkan darurat wabak dan boleh menyekat semua telefon kita, media sosial kita, iaitu keris kita, keris akhir zaman, iaitu smartphone kita ni keris akhir zaman. Jadi dia boleh sekat dengan mengikut teknologi dia. Kita pun main dalam permainan dia, kita pun pakai keris dia, jadi dia boleh sekat. Jadi dia gunakan perundangan dan malangnya pemimpin kita pergi tanda tangan pula. Inilah dia nak tunjuk contoh apabila kalau kita jadi pemimpin tetapi meninggalkan kenal diri, kenal Allah. Walaupun kita mengaji sudah mencapai tahap tertinggi, tetapi bila kita meninggalkan ilmu, meninggalkan subjek kenal diri, kenal Allah ni, maka tak sampai hala tuju. Tak sampai hala tuju dia tu. Matlamat dia tak sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika ini pula saya terfikir kemungkinan serangan ke atas Gaza tu ialah untuk mengelabui je. Kita nampak secara zahirnya dia nak menjajah Gaza, tapi sebenarnya dia sedang menjajah seluruh dunia. Kemudian dia bagi masa 1 tahun pula tu, dah lama dah. Dia bagi masa untuk tarik balik, tapi kita tak tarik balik. Tinggallah lagi 9 hari. Besok 8 hari. Jadi pemimpin-pemimpin kita tak ada yang bangkang. Ahli parlimen tak ada yang bangkang. Jadi kita merasa sedih lah akan perkara ini. Itu je lah yang saya nak cakap dalam talk ini. Nak tunjuk contoh kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, dia jadi lain. Dalam bahasa anak muda sekarang, ke laut pergi dia. Dahsyat. Jadi dengan keris akhir zaman ni, kita bagi tahulah semua orang melalui media sosial, melalui akaun TikTok, Instagram, Facebook. Itu semua pun produk Yahudi juga tu. Tapi tak apalah, kita tak melanggan, kita tak bayar duit untuk iklan kan. Jadi tak adalah kemasukan income untuk diorang. Tapi sebenarnya income diorang daripada media sosial dan produk-produk maya ni lebih lagi daripada FMB. Lebih lagi daripada FMB. FMB ni sikit sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, saya nak ambil kesempatan nak menyampaikan idea yang Allah bagi, iaitu kalau boleh lah kerajaan kita ni pergilah hantar komando pergi sana lah. Pergi hantar komando. Pergi naik awan 10,000 kaki, orang tak dapat nak detect dah. Komando terjun. Tak payah declare dekat media antarabangsa kata kita buat macam tu. Kalau isytihar nanti kan kita ada masalah dalam NAM, dalam APEC, dalam PBB ada masalah, tapi bolehlah buat. Komando-komando tu komando yang berani mati lah. Komando Berak Hijau ke, yang dah sign kontrak untuk mati syahid lah. Keluarga dia pun dah redha pasrah lah, mungkin tak balik lah, pergi tak balik. So kalau dia terjun tu masuk ke dalam kamp Israel, nasib lah. Jadi maknanya jangan buat alasan. Boleh jangan buat alasan. Kalau tak terfikir, ni dah sampaikan dah. Jadi kita jadi tentera-tentera Rasulullah, tulis dalam Facebook masing-masing, Instagram masing-masing, benda-benda yang penting untuk disampaikan, kerana kadang-kadang agaknya bila pemimpin tak ambil subjek kenal diri, kenal Allah ni, jadi dia punya mentol tu tak menyala, ataupun dia tak ada peti surat untuk Allah nak hantar ilham tu, jam sangkut, dia tak masuk. Allah nak hantar ilham, tak masuk sebab dia tak buat peti surat dalam hati dia tu. Peti surat tu tak ada. Jadi ilham tu Allah nak bagi dekat, padahal sebenarnya pemimpin ini adalah bayang-bayang Allah atas muka bumi. Sultan ni zillullah fil ard. Tapi bila tak kenal dia, kenal Allah, jauh daripada subjek ini, maka peti surat dalam hati tu tak ada. Macam mana Allah nak hantar pos? Tak masuk. Terima kasih kerana di atas perhatian telah diberikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
dan akhirnya kita berdoa sikit lah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على الظالمين وانصرنا على المبتدعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir wa tammim bil khair. Alhamdulillah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan gerak-geri Allah telah membuat penciptaan hidup saya ini. Saya cerita mengenai hidup saya. Apabila Allah cuba yang kata yang Tuan Syekh cakap tadi lah, disebabkan benda ni keris ni lah yang bawa saya sampai ke sini. Kita guna keris ni hari ni untuk ke arah kebaikan. Saya nak cerita bab keris ni kerana keris ni jugalah saya dipertemukan dengan adik saya, anak saya lah dia, anak saya Aina. Sebab saya buat sapu dan buat grab. Saya bukan siapa-siapa pun. Jadi kebetulan suatu ketika adik Ainan dia WhatsApp kat saya, dia nak pergi ke apa ni? Ke rumah perjumpaan yang himpunan. Seria. Majlis tu sana. Jadi saya pun tak tahu apa. Saya ingat himpunan Solidariti Al-Aqsa. Sampai separuh jalan dia sembang dengan saya. Jadi rupanya hari tu dia buat malam. Jadi dia tanya saya ingat di Solidariti. Saya tengok-tengok bukan, alamat tu tempat lain. Apabila disebut kata Allah yarham Pak Sumit, baru saya terlintas hati. Sebab dulu saya memang ada niat. Waktu tu kalau ada kesempatan Allah bagi saya nak jumpa berdepan dengan Allah. Tapi sayangnya saya cuma tengok jenazah je lah waktu lah. Itu je lah. Mungkin cuma hati kita masih lagi mengharapkan. Maksudnya saya rasa ya Allah, bagilah aku peluang untuk kalau tak boleh kenal Pak Sumit pun boleh kenal keluarga, ahli keluarga Pak Sumit. Kan? Mungkin sebab kita dapat cerita daripada sahabat-sahabat yang pernah jumpa dia, ustaz-ustaz yang pernah jumpa dia. Saya pun ada 2-3 sahabat yang dah pernah jumpa dia, nasihat dia Pak Sumit. Saya kata ya Allah, kalau lah aku ni dapat jumpa dia, aku nak minta sedikit panduan. Sebab saya sendiri pun tak ada hala tuju. Macam saya mari dia pun sebenarnya saya tak ada tuju. Sebab cuma niat saya mari nak hantar, orang kata kita sebagai pembawa messenger ni hantar selamat, balik selamat. Itu je, sebab itu tugas kita. Jadi bila saya sampai sini, alhamdulillah, saya bagi tahu Aina lah. Saya pergi keluar sekejap, minta kebenaran untuk masuk sebab saya adab kita sebagai tetamu kita belajar. Nak masuk rumah, dia tanya saya tadi, kata nak masuk jangan masuk rumah dulu. Ditanyakanlah adab. Kami bercerita dalam kenderaan pun banyak bercerita tentang ni lah, tentang qada Tuhan apa semua ni. Saya pun alhamdulillah apabila nak kata boleh masuk, cuma boleh dengar ke sebab yalah saya takut halakah yang private. Sebab saya pun baru pindah sini waktu di Kuala Lumpur, so saya dah pernah termasuk dalam kumpulan yang macam ni dulu. Tapi waktu tu saya pergi cuba 3-4 kali, tapi benda tu saya rasa macam di Kuala Lumpur lah, saya aliran berlainan. Lepas tu saya kata tak apalah, saya tarik diri lah, saya kata kan. Sebab kita manusia memang mencari-cari. Sebab hak dibagi kat luar tu semua orang dapat. Macam kita pergi sekolah, kita pergi sekolah, kita pergi ke masjid, semua dapat. Tapi ada satu benda yang kita tak akan dapat tau. Punca cahaya. Macam saya cakap tadi, punca cahaya tu tak tembus pada hati kita lagi.
Tapi saya cakap tadi, alhamdulillah kita rasa sikit Allahu akbar. Terima kasih Allah. Kan? Kita rasa alhamdulillah, terima kasih Allah. Kau bawa diri aku hari ni ke sini, asas tak kau yang mengubah niat aku. Kan? Daripada tu kita dapat satu ialah saya jaga saya sentiasa tenang. Saya cakap dengan saya sentiasa senang sebab saya kata ini semua kehendak Allah SWT. Apa pun gerak-geri kita, melangkah, celik mata, bangun tidur, mengiri kanan kiri, kelip mata, kita ni hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Kita bukan nak kita makhluk ni hak Allah, bukan hak kita pun. Sebab saya bercerita dengan kereta benda yang sama. Saya kata dia ada cerita saya, dia pun adalah permasalahan duduk cerita dengan kereta apa semua tadi. Saya kata kita kena kembali pada dia, punca masalah tu. Kalau kita ada masalah, cari punca, baru kita akan dapat selesai masalah. Sama juga apabila saya pun tak kenal nama kita, Syekh Abdul Aziz. Saya pun first time tadi. Syekh Abdul Aziz bagi tadi, saya pun alhamdulillah nampak maksudnya kalau kita nak sampai ke kita orang kata kita nak cari idol, hala tuju tu kita kena cari orang yang membawa ke tuning dia tu ke arah situ. Baru kita akan jumpa, walaupun memang banyak jalur-jalur dia tu, adakahnya sekatan tu tak sampai ke situ. Itu yang saya dapat rasa lah. Saya cerita ni apa yang saya rasa sekarang lah. Alhamdulillah. Mana saya tak nak cerita banyak sebab saya rasa macam sebab pun ada, rasa takut pun ada. Macam saya rasa takut pun ada, rasa seronok sangat pun ada. Sebab saya kata ada sahabat-sahabat yang kita tak kenal, Allah cuba satukan hati-hati kami di sini buat masa ni, walaupun saya tak kenal ni. Hantar-hantar ada anak-anak saya tak kenal, memang saya tak kenal. Saya ni macam, mungkin saya kata Allah dah atur hari ni hidup saya macam ni. Walaupun penatan saya kat Aina tadi, kalau ikut penat, ayah memang tak nak keluar hari ni sebab saya baru travel balik daripada Kuala Lumpur malam tadi, sampai di rumah di Chanlung 2 pagi. 2 pagi tadi, lepas tu kebetulan ada anak yang bekerja, hantar anak kerja balik apa semua. Ayah nak rehat sekejap lah sebab isteri masuk hari ni, dia dekat konvo UM ada konvo, dia ke Dewan, tak apalah ni kawan dia. Dia kata dia boleh lah Aina, boleh lah ayah ikut sekali ya. Itu je lah, bila saya main sini dah saya dengar macam ni, saya rasa nak buat sesuatu lah. Itu yang saya bercakap, kita mesti buat perubahan untuk anak zuriat kita. Sebab saya pun kata kita anak zuriat bukan sekadar doa saja, mana tindakan kita untuk buat perubahan. Kalau setakat doa, macam Allah kata tadi lah, dia boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Doa tu kita kena minta. Tapi Allah kata, kalau Allah kata kau doa pun, kalau kau tidak melaksanakan laluan tersebut, aku tak makbul kan. Mana kita kena buat tindakan untuk, macam saya bagi ahli keluarga, mesti saya buat sedikit perubahan untuk keluarga saya. Balik mungkin kita akan bercerita dengan orang yang paling rapat dengan kita, isteri kita kan. Itu tindakan kita, betul tak? Takkan kita nak buat diri kita seorang ya. Takkan kita tak nak ajak isteri kita sama, betul tak? Mana kita bagi kefahaman. Itu yang saya faham. Maka sekadar tu saya rasa yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Qawli hadza wa astaghfirullah alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa min fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka pertemuan ini adalah bukan daripada apa-apa, tapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita ni seperti wayang kulit yang tak tahu apalah, yang diatur oleh si dalang tu. Dalang wayang kulit tu yang mengatur kita, kan. Cuba kita ambil wayang kulit tu, pegang wayang kulit tu. Dalang tu kalau dia letak bawah lah, dia ambil watak lain, dia watak lain lah. Itu dah maksudnya gitu. Jadi saya nak sambung, sebelum saya terlupa, saya mahu Ustaz Azhar beritahu tadi, kalau askar tentera tu masuk ke sana tu, minta maaf saya tak cakap siapa-siapa tentera ke apa tadi, tak. Saya tidak melibatkan apa-apa. Tapi saya nak cakap kat sini, saya sambung balik tadi cerita tadi, sebab kita ni, saya rasa kalau tak ada benda ni, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang mana pun yang kuat, minta maaf cakap, nak kecam lah saya, silat kau kuat mana pun, kan, kau ada ilmu batin mana kuat mana pun,
kau pergi lawan kat sana tu, saya rasa qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang tak ada apa, mati kosong je. Ini saya sebut dengan keluarga saya semua. Betul saya cakap. Sebab kita memerlukan dalaman ni, tauhid, Mahdi dulu. Bukan senang-senang kita nak. Saya banyak macam meja bersara bercakap tentang, dia pun tak boleh nak cakap sebut pasal perjuangan kita nak mengatasi musuh utama. Kita nampak musuh utama tu di Palestin, Zionis, kita nampak musuh utama. Kita tak nampak musuh utama dalam diri kita. Bayang. Kan? Dia memang bidang ketenteraan memang hebat. Kalau tengok YouTube, saya tak nak sebut siapa orang tu, boleh cek sendiri, kan. Tapi dalaman dia tu tak cerita pasal ni. Perjuangan dalaman tu. Kita ni masih tak lepas lagi ni. Syekh Abdul Qadir memecahkan bahawa la hayyun la alimun. Itu daripada, ini bukan saya cakap, ini bukan ilmu saya, bukan ilmu Ustaz Aziz pun, bukan. Ini ilmu Allah. Rasulullah bawa benda ni. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani memecahkan la hayyun la alimun la qadirun la muridun. Kalau tertinggal beritahu saya, la samiun la basirun la mutakallimun. Ada tinggal lagi tak? 7 sifat yang berulang, 7 sifat dalam diri kita. Ada tak kita lakan hidup kita sekarang ni? Hayyun tu, hayyun tadi tu. Hidup kita ni, hidup kita rasa hidup. Nia bergerak tu, Nia rasa bergerak ke? Nia rasa bergerak. Siapa yang gerakkan? Allah. Itu kita nak ajar anak kita, mudah je. Kan? Mudah kita nak ajar anak kita. Saya masuk dalam lift di Bangi sama dengan isteri saya, anak saya, dan ada seorang dia maintenance. Seorang maintenance dekat dalam lift, satu lift dengan saya. Saya cakap, saya tak tahu benda tu datang macam tu. Ni saya cakap ni ilmu Allah yang luas ni. Slow je ni lift tu bergerak, slow je. Saya tengok dah sampai tingkat 22. Saya cakap apa? Ini mutakalimun Allah datang saya cakap. Slow je lift ni, saya cakap. Jadi saya nak semua dengar. Saya, anak saya, isteri saya, maintenance orang tu. Slow je cakap, slow je. Saya tak tahu macam mana boleh sampai perkataan tu. Kan? Ni semua gerak Allah. Terus saya terus keluar. Saya cakap dengan rumah saya, awak tengok tak? Itu pun dah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dia akan berfikir nanti. Selama ni dia tak masukkan benda tu. Ini semua lift bergerak ke apa, tak, dia tak ada. Ini saya nak cakap, benda ni dah lama kita tinggal. Kita hanya menyebut, tapi kita tak nampak dalam kehidupan harian kita. Apa yang ada kat luar, dalam semua tak tahu. Contoh, kan? Dua kali, ni beg ni lah, ni beg saya ni. 2 kali kunci kereta saya cari tak jumpa. Kan? Dengan isteri saya cari, anak saya cari, saya tak jumpa. Kan? Mulut tu tak bising sangatlah, sikit lah. Kan? Kan? Itu dia. Rupanya saya dah cari, saya dah buka dalam beg ni. Memang ada kan ni, saya tengok macam tu je kan. Tapi itu nak Allah Ta'ala nak ajar. Engkau tak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Nampak dalam kehidupan harian je. Termasuk rumah kita. Nanti Nia masuk dalam rumah. Nia masuk dalam rumah. Saya suka sebut nama anak saya. Nia. Saya anggap dia sebagai anak saya. Jadi, masuk dalam rumah. Kan? Perasan tak ni siapa? Aina. Ada kita masuk dalam rumah, kita ada apa? Ada Swiss, betul tak? Swiss kiri kanan ke apa kan? Tak kisahlah Swiss apa, Swiss lampu lah, mula-mula lampu kan. Kita boleh hafal lampu tu kat situ, Swiss tu kat situ. Boleh hafal. Hari pertama, hari kedua, 100 tahun kau duduk dalam rumah tu pun kita tahu kat situ. Itu kita nak lakan. Nampak tak? Aku tak tahu kat Swiss mana. Terima kasih ya Allah, engkau tunjukkan ya. Walaupun kita dah berapa tahun, itu kita nak ajar diri kita itu sebenarnya. Nampak tak? Itu kadang-kadang kita. Sebab tu kita kata musuh kita yang di Zionis, musuh ke Sion orang Islam kena, tak ada. Yang penting ni musuh dalam aman kita ni. Apa dia? Yang tadi saya sebut 7 tadi tu. Yang nak dilakan tadi tu. Pertama apa? La hayyun, la alimun, la qadirun. Berada dalam kehidupan kita, kehidupan harian kita. Kenapa kita tak lakan? Bawa kereta kita rasa kita lagi. Pegang steering kereta kita lagi. Ana rabbukumul a'la. Kan? Ana rabbukumul a'la tu Firaun lah kalau kita rasa kita buat. Kan? Ini harta aku. Ini harta aku, tanah aku, rumah aku. Ini aku punya. Kan, nampak tak? Itu anak Rabbukumul A'la. Kita tak perasan. Kita dah tahu, kita dah sedar ni kan. Kita bercakap ni, kita dah tahu kan kesedaran kita ni kan. Ubahlah. Saya ubah diri saya. Sebab setiap Ustaz Aziz cerita, kan? Saya cakap dengan semua sekali hari ni,
termasuk pendengar-pendengar, setiap apa yang ustaz cerita bukan untuk orang ramai. Ialah memang umum, tapi orang yang mendengar hendaklah masuk dalam diri kita. Sebenarnya itu akulah sebenarnya yang kafir tu. Kita perasan ustaz, saya cakap saya sembang dengan keluarga saya. Orang yang tak faham dia akan perasan ustaz Azim ni cerita untuk orang luar sebenarnya. Tapi kita kena masuk dalam diri kita sebenarnya. Kita yang nak kena ubah diri kita. Kita tak betul, kita kena ubah diri kita. Saya cakap, saya ni tak banyak tak betul, saya cakap. Dekat Kuala Lumpur, saya cakap, saya berada dalam kesedihan sebab talk hari tu, berada dalam tempat kerja saya sendiri rupanya. Ya Allah, saya cakap, di Mindef tu. Berada dalam tempat kerja saya berada kesedihan sebab apa tau? Saya berada dalam kesyirikan. Mau bawa motor rasa kita lagi. Tapi kita dah tahu benda ni, maknanya apa? Kita yang nak kena ubah. Allah Ta'ala tak akan mengubah nasib satu kaum. Jangan kita dengar aja. Faham tak? Bertindak macam dia abang kita cakap tadi. Bertindak betul bang? Bertindak. Bertindak bukan cakap je sekarang ni. Bertindak. Saya bercakap berkobar pun dalam diri saya masuk. Tu dia. Sebab minta maaf cakap suara saya kuat sikit sebab apa? Saya nak tegaskan dalam diri saya sebab asyiddaw 'alal kufar. Kufar bukan lemah lembut, Orang tu berlemah lembut. Saya bukan. Dalaman dia tu tegas. Dia mengubah dalam diri dia tu. Aku cuba ya Allah, sampai aku tak tahu nak macam mana ya Allah nak hilangkan keakuan diri yang saya cerita itu. Tak tahu dah macam mana nak ni apa. Aku tak faham lah keakuan diri ni macam mana, aku dah cuba buat dah. Itu yang dikatakan akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak ke situ. Jalan kita ke lain. Kita nampak orang lain, berbalah lagi dengan orang lain. Kita berbalah ni dalaman ni kita ni. Gunung Ledang saya cakap. Bukan saya cakap apa, ni sama-sama nak cakap. Arab Saudi tu dah banyak dah menyesatkan dah sekarang ni. Berhala-berhala MBS, Muhammad bin Salman. Macam-macam patung yang dibuat. Tapi kita nampak patung tu, tak nampak patung berhala dalam diri kita. Dia orang memang akan jadi berhala macam dulu juga. Tapi nampak tak berhala dalam diri kita, kita tak hapuskan. Kita tak menanggalkan keakuan diri kita. Saya cakap ni pun sama-sama juga. Saya pun berperang juga. Bukan saya cakap saya lepas. Bukan saya cakap saya bagus. Tak. Ini adalah peringatan untuk sama-sama kita kena tegas dalam. Suara saya ni cakap kuat memang. Supaya kita nak tegas dalam. Bukan lemah lembut lagi dalam. Wal yatalattaf wala yush'irun nabi itu berlemah lembut juga. Tapi ada keadaan dia, situasi dia. Kita ada stesen-stesen dia. Jadi mengikut pada rak-rak yang tertentu. Kalau kita nak susun buku, kita ikut rak pada yang tertentu, susunan tu. Jadi sama-sama kita insya-Allah kalau kita bawa benda ni akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang dikatakan apa? La betul-betul. La. Sampai Syekh Idrus beritahu dulu, kau dah akan dia bagi faham sampai kau tak faham nanti. Sebab apa? Dia dah faham, dia akan lakan, bukan aku, engkau ya. Tu dia. Saya pun cerita dengan sahabat saya di Sungai Buloh. Semua benda ni semua diceritakan benda ni. Yang menjadi kata tu tenaga rohani dalam diri kita, tenaga. Cerita mana-mana pun cerita ni juga. Makan sate dengan Haji Mu'tab, cerita ni juga. Apa? Sebab apa? Kesedapan kita nak bersama dengan Allah SWT. Bersama bukan kita ada kat sebelah Allah Ta'ala ada, bukan kita nak menanggal maknanya kita betul-betul tak ada. Tak ada, yang ada hanya dia je. Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan nasyid, dizahirkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian alam, dan kita hidup sekarang ni nak menyatakan dia yang hidup, dan kita dihidupkan bukan menyatakan kita yang hidup, tapi nak menyatakan dia yang hidup. Kita diadakan untuk menyatakan dia yang esa. Semua insya-Allah kita sama-sama. Tadi last kali saya nampak tadi suami, saya tengok ada satu perkataan yang dalam FB tadi. Saya suka ambil benda tu. Suami adalah seorang guru. Suami seorang guru ataupun siapa-siapalah. Kalau yang ibu seorang guru. Tapi kalau suami, wahai sang suami, kalau kamu nak menjadi guru, inilah yang dikatakan kenal diri, kenal Allah, nak mendidik isteri kita. Isteri kita adalah anak murid. Bersama dengan anak-anak kita semua. Itu semua anak-anak murid kita. Kitalah yang patut kita sampaikan benda ni. Kalau kita tak dapat kenal diri, kenal Allah, macam mana kita nak jadi seorang guru kepada isteri dan anak-anak kita. Wahai sang suami, wahai ibu bapa dan mak bapak semua,
Macam mana kalau kita nak jadi guru kepada keluarga kita? Macam mana kita nak selamatkan? Inilah yang dikatakan punca sebenarnya ni, kepemilikan, rasa kepemilikan, rasa ada lagi keakuan diri kita. Kita tak lahkan betul-betul, kita tak jumpa arif billah. Mursyid arif billah tu penting. Warisatul anbiya. Mana-mana pun tempat insya-Allah ada, minta semayang solat surah Istigharah 2 rakaat, minta dah dapat teruskan, bawa dalam kehidupan. Bukan dengar je, tapi bawa dalam kehidupan insya-Allah. Sekian sudah daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Datangnya saya ke sini pun sebab doa selama ni. Terima kasih. Ya Allah. Alhamdulillah. Allah kurniakan nikmat yang besar, hidayah daripada Allah. Tak ada siapa boleh bagi. Syukur rahmat Allah. Ya, tapi saya masih buta. Syukur banyak-banyak pada Allah. Air mata kita ni air mata suci. Menyesalkan Allah. Saya jadi macam, saya tak tahu nak cakap, tapi saya, macam saya selalu diberi kesedaran kalau kita buta dekat sini, dekat sana pun buta. Dan benda ni bukan ustaz je cakap, dia macam ada yang lain hamba Allah yang cakap benda ni dekat saya. Alhamdulillah. Ada para sufi datang, ada hamba-hamba Allah yang lain datang, tapi datangnya mereka sekejap saja dan kemudian saya terpingga-pingga. Alhamdulillah. Saya ingat sebab saya jahat. Allah pilih kita tu. Alhamdulillah, syukur. Saya ingat saya jahat, saya dosa mereka pergi. Tapi kalau saya bercakap macam tu, seolah-olah saya nampak makhluk. Kemudian saya ditegur, Aina, kamu masih nampak makhluk lagi daripada Allah. Dan Allah didik. Alhamdulillah. Itu kesucian. Dan setiap kali solat, alhamdulillah, walaupun saya tak boleh lagi, saya tahu saya solat tu masih dalam keadaan syirik, tapi cubalah cakap, bukan aku yang solat ni, bukan aku yang solat, cubalah. Bagus, teruskan. Doakan semoga kita semua kat sini dapat mengenal diri, dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada siapa-siapa? Saya for first time lah saya main majlis yang macam ni. Alhamdulillah, rasa macam saya follow ustaz daripada TikTok. So saya selalu tengok kat YouTube dan saya rasa macam saya perlukan info performance yang lagi yang bagus lah daripada yang saya tahu, sebab saya rasa saya memang jahil sangat. Saya beribadat pun saya tak ada guru. So saya rasa inilah masanya, sebab anak saya ada generasi lagi yang still ikut sistem tu. So saya nak, insyaAllah saya nak didik dia pelan-pelan bawa ke majlis macam ni. So saya pun dapat kebenaran pada suami untuk join majlis macam ni sebab dia jauh kan. Alhamdulillah, terima kasih juga kalau boleh tu saya nak bimbingan lah. Bimbingan apa tak kena, ada info apa-apa abang, kalau tak kena apa tak mana lah. Itu je lah. Moga-moga anak-anak saya pun Amin. Kabul. diberkati, insya-Allah. Tapi memang betul apa, tak ada yang lebih azab selain daripada tak kenal diri. Tak khawatir dia. Betul, sebab tak ada yang lebih azab daripada tak mengenal diri, tak kenal Tuhan. Azab, memang azab. Rasa dia tak kenal. Benar. Sedih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah hari ini majlis talk kita mendapat kunjungan daripada sahabat-sahabat dari luar. Saya berada di sebelah Aina, terasa getarannya. Kita memang sebagai seorang makhluk memang kena sentiasa diingat-ingatkan sebab kita ni lalai kan, manusia biasa ni, makhluk Allah ni lalai dan memerlukan seorang guru pembimbing untuk membimbing hati kita. Dan talk kenal diri kenal Allah ni tak lain tak bukan hanya berkisah tentang bagaimana untuk membuang sifat keakuan. Jadi apabila kita buang sifat keakuan tu dapat dibuang dan dileburkan, jadi kita tak nampak lain lah, kita nampak Allah saja. Jadi dari situlah sekaligus dapat membuang sifat sombong kita, sifat riak kita. Sebab sifat yang kita merasa semua kita lah. Kita rasa itu aku buat, ini aku buat, itu hak aku, ini hak aku. Jadi guru yang paling sebenar-benarnya guru adalah guru mursyid yang dapat bimbing hati kita. Jadi bukan senang nak cari guru mursyid. Jadi semoga kita terus istiqamah dalam belajar untuk kenal diri, kenal Allah. Dan semoga sahabat-sahabat di luar sana begitu juga. Itu sahaja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, sebenarnya tak terfikir pun nak datang sini. Itu pun sebab Aina ajak. Okay. Lepas tu macam bila pertama kali datang macam ceramah. Ceramah lah. Okay. Macam kita tahulah macam diri kita ni sebenarnya tak sempurna pun. Macam banyak benda yang kita tak sedar. So macam Ustaz cakap tadi kan, macam kita ni banyak mengamalkan sebelum kita kenal Allah. Sepatutnya kita kena kenal Allah dulu baru kita mengamalkan benda tu. So macam saya rasa macam saya ni macam banyak lagi benda yang nak kena perbaikikan diri apa semua. Macam nak kena belajar. Ilmu pun tak banyak lagi. So insya-Allah lah, kalau ada rezeki lagi mungkin akan ikut Aina lagi lah datang kat sini ke. Amin. Okey. Itu je lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, terima kasih Allah pada petang ni wajah-wajah baru, wajah-wajah kesayangan Allah dan Rasulullah. Dan Alhamdulillah saya dapat bersama-sama juga dengan sahabat-sahabat baru dan sahabat-sahabat yang sedia ada. Alhamdulillah, syukur. Hari ni dunia tenang dengan cuaca yang redup, hujan. Dan saya lihat pada arwah kawan saya semalam yang meninggal dan hari ini dikebumikan. Dan semalam saya pergi ke hospital dan pagi ni saya ziarah di rumah bersama suami, di rumah arwah. Dan saya lihat pemandangan arwah sangat bahagia, tenang, wajahnya sangat bercahaya dan berbeza. Maksudnya daripada kehidupan yang ada tu, waktu dia ada dengan waktu dia kembali tu, Allah tunjukkan kekuasaan dia. Putih berseri. Macam mudah perjalanannya dengan kehadiran yang sangat ramai. Ialah bila hatinya dah sampai pada Allah ni, Allah tunjukkan kebesarannya dan nampak yang tu. Kemudian mudah-mudahan kita yang ada ni, yang masih ada masa, masih ada baki hidup ni, mudah-mudahan nafas kita ni kita jadikan ibadah lah. Sebab awaluddin ma'rifatullah tu, awal agama mengenal Allah. Tapi bila kita dah keluar je dengan kalimah la ilaha illallah, benda tu dah jadi lain. Bila dah ada rasa otak ni dah mula berfikirlah apa yang kita nak dengan apa yang kita lahir tu tak sama, tak sampai. Tapi mudah-mudahan apa yang daripada lahir dan sampai hari ini, selagi kita ada masa, mudah-mudahan nafas yang naik turun ni, mudah-mudahan Allah sampaikan jadi ibadah dalam setiap apa je yang kita lakukan. Semoga diterimalah oleh Allah dan Rasulullah. Sebab saya nampak pengakhiran yang macam tu membuktikan kehidupannya, walaupun arwah seorang yang
pendiam, tapi di sebalik tabir Allah mudahkan segala urusan dia. Dan saya juga pernah bermimpi bagaimana roh saya diangkat ke langit. Sebelum ni pun dengan kehadiran tadi saya bayangkan macam roh saya terawang. Jadi banyaklah. Bila saya nampak bulan di hadapan rumah saya ni besar sangat, cerah, bulan yang cerah dan cahayanya sangat luar biasa. Dan sampai ada orang call, cuba keluar tengok bulan yang besar tu, nampak tak di depan rumah saya. Saya terpaku macam roh saya dah diangkat ke langit. Lepas tu bulan mengambar yang besar di depan rumah saya ni, saya kata apa sebenarnya ni benda ni? Saya tak faham, ya Allah, saya tak faham. Banyak perkara-perkara yang saya fikir secara logik memang totally tak logik. Saya tak faham. Tapi saya kata, ya Allah, apa yang kau susun ni aku pun tak pasti. Cumanya bawa aku kenal Allah, kenal Rasulullah, itu saja. Saya tak minta yang lain, cuma saya nak minta yang tu saja. Sebab bila kehidupan tadi saya nampak wajah arwah ni berubah dengan bercahaya, dengan bersih. Tak tahu nak cakap. Sebab saya pernah mandikan jenazah arwah sahabat saya, Khairul Bariah. Dan tadi pun saya niat kalau ada masa tadi saya nak mandikan arwah. Tapi ialah kekangan kita bertugas tadi, saya tak dapat. Ada tugas yang lebih besar. Saya dapat bersama-sama dia menyempurnakan sebahagian lah. Allah izinkan untuk saya tadi dapat menyentuh tubuhnya, dapat mencium dahinya tadi. Allah izinkan walaupun saya tak mampu untuk mandikan dia hari ini. Jadi begitu juga dengan arwah Khairul Bariah, sahabat saya. Mudah Allah izin dengan wajah yang tersenyum, dengan kehadiran Habib Mustafa. Benda tu saya macam, ya Allah, bila kita kenal jalan ni, Allah hantar yang kita tak mampu nak fikir. Macam mana Habib Al-Mustafa datang daripada Yaman, tiba-tiba awal pagi singgah. Benda tu bukan dirancang. Maksudnya Allah yang atur. Bila kita dah dekat dengan dia, Allah akan hantar orang lain. Dia mudahkan urusan kita. Bila Habib Al-Mustafa cakap, jangan ucapkan takziah, tapi ucaplah tahniah sebab dia adalah isteri soleha, ibu soleha. Apa lagi yang kita nak dalam hidup ni? Yang tu saja. Saya selalu pesan dekat suami saya, kalau saya tak ada, saya nak dia mandikan jenazah, saya nak mandikan jenazah, saya nak dia baca talqin, dan juga itulah jadi imam solat jenazah saya. Itu je yang saya minta. Hari-hari saya bagi tahu. Saya kata yang dua perkara tu yang saya cari. Sebab saya dah banyak kehilangan. Arwah bapa, arwah kakak tahun yang sama. Dan saya sangat rapat. Jadi bila saya tengok kepulangan arwah bapa pada hari Jumaat, arwah kakak muda, wajahnya berseri berpeluh, dan dia mengaji di kawasan perumahan tanpa bayaran. Apa yang dia masak dia akan bagi pada jiran-jiran. Benda-benda yang disuka. Sebab pintu syurga ni banyak melalui jalan-jalan yang kita tak pasti. Kita buat saja melalui banyak pintu. Jadi bila saya nampak arwah kakak sampai hari ini dikenang-kenang oleh anak cucu, kawan-kawan, sahabat jauh. Sampai hari ini mereka nampak muka saya ni seperti muka arwah. Lalu di Kangak saja, dia orang akan panggil Rosni. Saya macam pelik. Paling belakang, dia kata muka nak sama, dia kata macam tu. Itulah, mudah-mudahan arwah-arwah di dalam sana, arwah bapa, arwah kakak, arwah anak saudara semualah, Allah mudahkan di sisinya. Mudah-mudahan kami yang hidup, kami yang mendengar, kita yang mendengar, yang ada ahli keluarga yang pergi, mudah-mudahan sampailah kita bertemu Allah, kita bertemu Rasulullah dalam keadaan kita bersedia, kita kenal Allah. Jadi untuk hari ini, untuk ibu ayah, jalankanlah tugas, bawalah anak-anak kenal Allah, kenal Rasulullah. Mungkin hari ini kita nampak anak kecil Muhammad Yasin selalu ada dalam setiap talk. Di sini, di rumah saya ni sentiasa ada dengan anak-anak yang lain. Dah dibiasakan dah, dan dia sudah terbiasa dengan situasi. Lama kelamaan bila dia besar pun, dia akan rasakan satu suasana yang dia rasa tenang. Memang nampak susah sebab anak-anak berlari, biasalah anak-anak kan. Tapi ibu ayah cubalah kita usahakan jangan nampak susah hari ini, tapi akan menyusahkan hidup kita bila kita dah pergi. Susah, kita mudahkan dengan urusan gadget, tapi kita susahkan dengan hal-hal macam ni. Mudah-mudahan hari ini
kita pakat-pakatlah bawa anak-anak pergi ke majlis-majlis ilmu yang mana ada, biarlah permulaan pun anak-anak kita berada di luar pun tak apa, tapi pendidikan ni asas yang penting untuk kita. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan set nafas ni menjadi satu ibadah untuk kenal Allah dan Rasulullah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Aziz untuk menjawab soalan dia juga. Assalamualaikum ya Syekh. Dan sahabat sekalian, makna kita sudah kenal diri itu setelah kita tahu sifat 20 and hilang keakuan diri. Ada lagi ke? Itulah, terima kasih. Itu dia nak jawab. Tak, Ustaz, saya pun tak ni tadi. Minta Ustaz jawab. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya jawab, kita kalau sekadar kita kita tak ambil sanad, kita kena ambil sanad, kena ambil sampai guru sampai pada sahabat Nabi, sampai pada guru sampai kepada Rasulullah. Itu pastikan dulu. Baru kita belajar. Satu je cukup. Kita tahu wujud aja, kita belajar dengan mursyid. Wujud aja. Tapi kita belajar dengan mursyid yang arif billah. Satu je, tak payah yang 19 lain lagi. Sifat 20 tu. Satu je, wujud aja. Betul kita belajar dengan mursyid arif billah, faham dah semua. Tapi kalau kita belajar tu 10 guru pun, tapi kita masih lagi ragu lagi, wujud pun kita belum berapa faham lagi, kita kata kita dah belajar sifat 20. Mana tengok dalam diri. Dia kalau dah belajar ni betul-betul dengan sanad dengan guru, wujud aja kita dah tak rasa kita dah wujud. Yang wujud hanya Allah. Itulah semua merangkumi semua dah sebenarnya. Tapi kalau orang yang masih lagi nakkan perlukan banyak, padahal fahaman satu je kita perlu, yang wujud hanya Allah. Maka yang lain tak ada, semua pendengaran semuanya dia. Tapi kalau wujud pun kita tak faham, kita tak mengambil daripada guru yang arif billah. Kalau guru yang arif billah, perkataan dia sikit aja hidup. Nabi tu aja innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apa Ustaz? Sesuatu tu belum bermula sesuatu atau ni niat. Nabi aja satu tu sampai bila-bila kita pakai. Apa bermula pada niat. Niat tu datang dia tanpa huruf, tanpa perkataan, semua daripada Allah. Niat Rasulullah aja. Sampai bila kita amal itu je pun dah jadi dah. Satu je hadis Nabi tu Ustaz kan? Satu je kalau kita daripada Nabi betul kita ambil. Kita ambil daripada waris dia, Abu Bakar, Umar, sampai sahabat, sampai wali Allah. Satu je kita boleh pakai semua dah. Kehidupan sebenarnya hebat Allah SWT. Satu je dia merangkumi semua. Wujud aja kita belajar dah kita merangkumi semua. Kalau betul yang cerita tu daripada mursyid yang sebenar, iaitu betul daripada jalur dia sampai kepada Allah SWT. Jadi itu ya, bukan saya cakap tak betul belajar sifat 20 tu walaupun masih ada rasa keakuan diri ke ataupun apa. Sebenarnya itu kalau betul kita dah tak ada soalan dah. Kita dah meyakini dah, bukan lagi perlu meyakini lagi, tak payah. Meyakini dengan perlu meyakini lain. Meyakini ni dia dah tak ada was-was lagi dah. Tak ada was dah. Kalau daripada mulut Nabi lah kita dapat ni, dia tak ada was-was. Walau satu perkataan, kul huwallahu ahad. Ahad ya Bilal bin Rabah, ahad aja. Ahad aja dia dapat, dia pegang dah. Dia empak dengan batu tengah ahad nak mati pun ahad. Nampak? Satu je Nabi pesan, satu ahad kan? Tapi dia pegang. Tapi mengapa kita banyak tapi sebab kita tak yakin kepada Allah. Kita bukan disuruh yakin pada ilmu, yakin kepada Allah. Jadi kita minta keyakinan tu daripada Allah. Biar sikit tapi banyak tak yakin apa. Kan? Jadi ni ilmu tu bukan saya cakap tak perlu banyak-banyak, tapi yang penting bertambah tak kita yakin. Bertambah tak yakin. Zadathum iman. Bertambah lagi diceritakan tentang Allah, bertambah lagi rasa syok kita dengan Allah, hilang akuan diri kita. Berakhlak kita baik dengan Allah, berakhlak dengan makhluk. Bertambah lagi. Itu dia punya. Jadi apa jadi saya rasa bukan saya jawab, sebenarnya soalan tu daripada Allah, jawapan tu pun daripada Allah. Tadi saudara kita tadi nyoal tadi, sebenarnya bukan soalan tu daripada kita tapi daripada Allah, dan yang jawab ni tadi pun bukan daripada saya, daripada Allah. Jadi jangan tersinggung, jangan apa. Ini semua soalan daripada Allah, jawapan alhamdulillah bagus soalan tu tadi. Semua daripada Allah, jawapan pun daripada Allah. Jadi saya nak ulang apa yang diucap oleh Ustaz Auza'i, maka tak lain
Mereka ni yang ajakkan supaya mengesahkan saudara kita tadi yang baru dengar pun alhamdulillah, saudari kita dapat ni macam mana dapat geliga yang sangat berharga kan. Tak dapat nak diucapkan nikmatnya bila kita dapat Allah SWT. Selama ni kita dibuai, maknanya apa benda kekusyukan hala tuju. Kita terfikir-fikir sebenarnya, tapi bila dia bagi oleh Allah waktunya yang tepat, ya Allah, nikmatnya tak dapat nak kita ucapkan. Jadi minta betul-betul kita terus. Sebenarnya Allah tu bersifat daim, sifat Allah berterusan, kita minta berterusan juga dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang manis, itu yang tadi pahit. Kata saudara kita tadi, inilah dia sebenarnya apa pun bukan kebetulan. Apa pun sebenarnya kita ikut kawan ke, sebenarnya susunan Allah nampak macam kita ni sebenarnya Allah dah susun. Strategi Allah tu lebih hebat. Kalau dia tak buat macam tu kita tak tahu kan, tapi Allah buat susunan, kita nampak itu daripada Allah. Semua daripada Allah, manisnya hidup kita. Perhubungan kita dengan Allah tak terpisah, sentiasa rasakan dia yang kontrol. Nafas kita naik turun pun kita rasakan dia yang naikkan, dia turunkan. Asal kita tak memiliki nafas naik turun. So milik Allah, milik Allah. Tak ada langsung milik kita, semua milik Allah. Jadi cantiklah kehidupan kita. Kita bukan kata la haula wala quwwata illa billah. Illa alillah. Bukan kita mengatakan aku tak ada daya upaya. Bukan cakap aja, tapi kita melaksanakan. Buat kata saudara kita melaksanakan dalam kehidupan. Bukan sekadar cakap, tapi melaksanakan manisnya. Jadi ni yang rugi kalau pemimpin kita, Raja Agung kita, Perdana Menteri kita. Kita mendapat berita yang menarik ni hari. Bahawa minggu depan semua penjawatan kerajaan suruh daftar dalam urusan digital WHO. Mendaftar untuk mengiyakan sistem tu. Kerajaan punya penjawat tu disuruh tu dulu pasal itu ramai kan. Jadi yang baru rakyat biasa. Punya susunan tu tadi kan. Jadi kita kena tahu ini satu musibah yang besar. Tapi jangan salahkan pemimpin kita. Jangan salahkan Raja Agung. Itu dia orang punya, itu sebab kita yang melantik. Rakyat yang melantik. Jadi apa yang rakyat melantik, itulah watak yang pemimpin buat. Kita suka lagi, kita ni dia atur oleh sistem Yahudi. Kita masih lagi keakuan diri kita tinggi, maka itu kita akan memilih. Sampai bila pun kalau kita tak ubah, maka kita akan dapat pemimpin yang macam tu. Sebab rakyat berkuasa untuk Allah bagi kekuasaan. Tapi kekuasaan tu kita salah letakkan kepada. Jadi kita betul rakyat kita perlu betulkan. Fahamkan benda ni. Sebelum kita nak lantik ni. Dan pemimpin kita harus sedar pula. Dia pun harus sedar kerana dia dapat kerajaan tu daripada rakyat. Rakyat percaya, jadi jaga amanah. Mengapa engkau boleh sign senang-senang, suruh pula penjawatan? Engkau yang sign dulu. Kalau engkau tak sign dulu, takkan kau suruh rakyat engkau sign. Jadi engkau tu kena tahu, engkau tu sekarang ngikut cara dan tak. Itu Allah, Rasul tak setuju. Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. Apa Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan siapa ingin dicintai Allah, ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Iaitu sistem Nabi adalah buang keakuan diri yang pertama. Baru syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi banyak yang kita langgar. Akuan diri kita dah menguasai. Kalau kata tadi Syekh Latif, kita dah jadi Fir'aun. Ana rabbukumul aku dah. Tapi kita tak mengaku istiarkan depan orang ramai. Tapi perangai kita dah mengaku bahawa kita memiliki kekuasaan. Kita ni Tuhan. Bila kita dapat tu, kita nak orang lain tunduk pada kita. Kalau kita dapat kuasa sikit, kita Raja Agung, kita nak orang lain hormat kita. Bahaya hidup kita. Ini yang berlaku. Sistem dalam kerajaan kita yang perlu kita ubah. Sama-sama ubah. Baik yang Raja Agung, kena sedarlah. Sudahlah tu. Baik yang bawah sekali, rakyat biasa yang mengundi pun kena sedar betul. Sama-sama sedar. Kembali betul-betul ikut sistem itu tadi. Qul ati Allah awar Rasul. Allah suruh kata, tu Allah suruh buat. Qul ati katakanlah taat kepada Allah. Taat kepada Allah tu makna kenallah Allah supaya hilang akuan diri. War Rasul, dan ikut perjalanan Nabi yang sentiasa tidak ada rasa akuan diri. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Nabi melontar, Nabi berjalan, Nabi bercakap, Nabi berfikir, bukan dia. Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul ati Allah war Rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tak menyukai
orang yang ada akuan diri tak ikut jejak langkah Nabi, sistem yang Nabi bawa. Allah tak menyukai. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Orang yang kafir tu orang yang mengakui akuan diri tu kafir, menutupi, dia tidak memiliki hidup, dia rasa dia hidup. Dia tak ada kudrat, dia rasa dia kudrat. Tu tadi. Ini orang kafir. Orang kafir tu bukan makna orang Islam tak boleh jadi kafir. Malah dia boleh jadi munafik pula lagi. Lagi bahaya pada kafir. Iaitu menutupi dengan keislaman. Minta maaf saya cakap. Padahal lebih jahat. Kafir kita tahu dah kafir je lah. Dia tak mau. Tapi ini munafik lebih bahaya daripada kafir. Jadi orang Islam boleh menjadi lebih teruk kalau tak kenal diri, tak kenal Allah. Seperti saudara kita Ustaz Auza'i bagi tahu tadi. Itu lebih berat lagi menolong benda batil-batil. Jadi saya berdoa di Perlis ni dulu tak boleh kunut. Sekarang ni bila dia Palestin kena apa boleh kunut nazilah. Banyak pula kunut dia boleh pula. Kan baguslah, tak apalah, saya bukan nyalahkan. Saya suka bersama dengan mereka semua. Bahagia saya. Saya tak pernah pun rasa duka cita apa frust ke duduk dengan dia orang. Saya rasa gembira. Sebab mana pun Allah Ta'ala hantar kita, itu yang paling tempat terbaik. Asalkan kita selalu dengan Allah. Walaupun kita dengan iblis, dengan Yahudi, tapi terbaik bagi kita. Sebab apa? Kita dengan Allah, bukan dia. Betul? Bila kita dah dengan Allah, kita akan membentuk nur-nur cahaya untuk bawa kepada kebenaran. Maka itu dalam doa kunut saya tak baca. Macam mana Ustaz tadi baca tadi dengan berlagu tadi. Ustaz Ustaz baca berlagu tadi. Untuk kita faham. Doa untuk Palestin Ustaz kan? Tapi saya bila kunut tu kunut nazilah. Saya baca kunut biasa je. Lepas tu hujung dia saya masukkan wa qul ja'al haqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bergegar makmum kat belakang. Apa benda saya haji baca doa ni pula. Orang baca doa Palestin, dia baca tambah tu. Bila habis nanti saya bagi salam dah baca dah apa zikir apa subhanallah alhamdulillah. Terus saya baca doa, saya masukkan kefahaman apa tu wa qul ja'al haqu wa zaqal batil innal batila kana. Itu Allah Ta'ala suruh Rasulullah amalkan, iaitu surah dalam Al-Quran, surah Al-Isra kan. Apa tu wa qul ja'al haq? Apabila datang kebenaran, yang batil pasti hancur. Jadi jamak semua yang batil bukan di Palestin aja. Betul? Diri-diri orang yang ada batil tu hancur. Akuan diri. Itu lebih mustahak lah lagi semua tu. Tu. Tadi bukan saya cakap doa baca yang Ustaz baca tu tak betul. Itu pun bagus, tapi ini jamak daripada semua baca yang Nabi sendiri amalkan. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Apabila datang kebenaran, bila kita buang akuan diri. Datang tak kebenaran? Datang. Tapi kita tak buang akuan diri, datang tak kebenaran? Tak akan dah. Hayal lah, syok sendiri. Ya? Bila dia begitu, kita dah buang akuan diri, datang kebenaran, dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Lenyap pula dia kata. Lenyap. Tak ada. Bila kita betul-betul buang akuan ni, sebenarnya kebatilan tu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aman tak? Aman. Kita nampak skrip-skrip Allah semua. Aman tak? Itu semua cerita-cerita Allah. Aman tak? Aman. Itu yang harus kita fahami. Bukan emosi. Kita berdoa kerana lebih emosi. Tengok anak pecah perut, anak dia mati 3 orang. Kita tengok dalam tu. Itu semua agenda Yahudi untuk bagi kita ni takut mati. Bagi kita sayang pada anak isteri suami. Sebenarnya Allah nak ajak kita semua akan mati. Cara macam mana itu yang pentingnya kita mati dalam keadaan mengesahkan Allah atau mati syahid. Itu Allah nak ajar kita. Jadi di sana anak-anak yang mati, mak dia gembira, mati syahid anak-anak aku. Kenapa nangis pula yang ini? Sebab anak aku dah tak ada lagi aku nak hantar, aku sedih. Anak aku tak ada. Kita tidak, kita menangis tengok kesian seolah-olah kita yang patut kesian sebab kita belum tentu lagi kita dapat mati syahid kerana kita hati kita lalai. Itu pengajaran Allah bagi kalau kita nampak. Bukan emosi, bukan saya cakap tak boleh kesian. Kesian. Buatlah cara macam mana untuk kita. Tapi yang paling mustahak dalam diri kita sedar ke tak sedar. Itu kesadaran tu yang utama untuk kita di Palestin tadi. Itu dulu. Itu kita sedar tak apalah kita doa. Itu saya tak cakap salah pun. Tapi sebenarnya itu Allah nak tegur kita. Kita ni dalam keadaan bahaya bila tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita rasa macam aman dengan keadaan diri kita ini. Tanpa kita kenal Allah, kita rasa aman. Bahaya.
Tak apa kita cari, kita pun tak tahu, kita rasa aman pula. Kita ikut-ikut cara orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Kegembiraan dia tu, kegembiraan yang membawa penyiksaan akan datang. Kita tak, kegembiraan kita, ketenangan kita bawa sampai bila-bila tenang. Sampai bila-bila aman, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Sama-samalah kita merubah dengan apa yang Allah Taala bagi kekuasaan kepada kita. Jangan kita tak nak ubah. Kekuasaan tu Allah merubah dengan kekuasaan Allah sementara ada ni. Kalau nanti Iskandar Zulkarnain tadi, bila dia tu ada kekuasaan, maka dia bertindak. Dia tak ada kekuasaan, dia tidak mampu. Jadi Allah bagi kekuatan, kita bertindak untuk menyelamatkan raja kita, agung kita, Perdana Menteri kita. Jadi kita, walaupun kita rakyat biasa, engkau siapa engkau nak selamatkan raja agung kau? Jangan fikir begitu. Burung tadi titik ambil paruh dia tadi nak padamkan api yang nak membakar Nabi Ibrahim, ditegur oleh makhluk lain. Apalah guna kau? Paruh kau titik lain nak padamkan api besar tu, mana boleh padam? Tapi Allah bagi keyakinan kepadaku, api ni akan padam dengan izin Allah. Jadi Allah tak pandang kita punya usaha yang kecil, tapi Allah pandang hati kita, nak selamatkan kita dan selamatkan lain. Walau orang tak pandang tak apa, Allah pandang mulia kita. Walau kita kecil sekalipun, tapi Allah pandang kerana kesucian hati kita nak menolong kerana kasih sayang lillahi ta'ala. Saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa akuan diri wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illal ladzina amanu. Subhanallah. La haula wala quwwata